webinar kita, iaitu kan webinar saya yang terbaru, cara yakinkan orang untuk beli dari kita. Maklumlah khususnya kepada kita yang merupakan usahawan atau bakal usahawan, antara soalan cepu emasnya adalah macam mana nak jual, bagaimana nak meyakinkan orang kan. Harapan saya pada webinar kali ini kan anda akan dapat idea. So jadi soalan pertama saya kan, line clear tak? Anda boleh dengar tak suara saya? Walaupun saya sebenarnya kan sekarang ni berada di Dubai, UAE, okay, tapi dapat juga bersama anda menggunakan platform webinar kita dan program kita, program intensif peniaga internet dan strategi media sosial pun menggunakan platform yang sama, hopefully, okay, sound clear dan juga video kita pun clear juga. Okay, sangat clear, bukan setakat clear saja, sangat clear, Erin kata. Now, sebelum saya mulakan, seperti mana anda tahu saya sekarang ni berada di Dubai, UAE, okay, secara langsung dengan anda, kita berbeza waktu 4 jam di belakang. Saya nak tanya anda kan, you all sekarang ni yang sedang online bersama saya kan, dari mana sekarang ni? Okay, dari mana? Okay, so saya nak tahu dulu dari mana, and sambil-sambil tu menunggu jawapan anda kan, boleh tak anda make sure anda ada headphones, okay, dan juga make sure anda ada buku nota, oleh kerana pada kali ini kan ada banyak yang saya nak kongsikan dengan anda bagaimana caranya nak meyakinkan orang, okay, and in fact kan ada 3 strategi yang saya nak sharekan dengan anda, nanti saya akan sharekan dengan anda. Okay, saya dapat lihat ada yang daripada Johor ada, Kuantan ada, daripada Melaka ada, Terengganu pun ada. Okay, lagi mana? Daripada Ipoh pun ada, Bandar Baru, Bangi, Manjung, Perak, Kelang, Perak pun ada, KL pun seperti biasa ada. Okay, mana lagi? Ada beberapa daripada Ipoh. Saya sebenarnya dilahirkan di Ipoh, kalau anda tak tahu kan. Kalau anda tahu, sekarang lebih tahulah saya lahir di Ipoh. Dan daripada Kulim pun ada. Okay, ada pelajar saya daripada Kereta pun ada juga. Okey, nanti saya akan perkenalkan dengan beberapa pelajar saya yang saya nak tunjuk contoh hasil mereka kepada anda yang kena mengena dengan apa yang saya nak kongsikan dengan anda pada webinar kita kali ini yang bertajuk cara yakinkan orang untuk beli dari anda. And seperti mana yang saya katakan tadi kan, ada 2 syarat. Make sure anda ada headphones untuk dengar suara saya dengan lebih jelas lagi, walaupun suara tak sedap, tapi tak apa, kita sedapkan dengan ilmu. Tapi and also yang kedua, make sure anda ada buku nota dan pen untuk menulis nota yang saya nak sampaikan dengan anda kali ini. Daripada Selangor ada, Ceras, Terengganu. Okey, ramai. Okey, malam ni memang ramai. Sedang online. Daripada Subanjaya pun ada, Penang ada, Sabah pun ada. Alright, cantik. Okey, so maksud dia kan insya-Allah line kita clear lah, tak kira di mana saja anda berada. Okey, so apa yang saya nak sharekan dengan anda, okay, untuk sesi kita kali ni kan ada 3 strategi, okay. Sebab antara soalan cepu emas dia kan adalah bagaimana nak yakinkan orang. Nah, the truth is kan macam ni tau. Kadang-kadang kita kata kita susahnya nak dapat jualan, okay, tak kiralah kat online ataupun offline. Lebih lagi apa yang saya nak sharekan dengan anda ni adalah 3 strategi secara online bagaimana nak meyakinkan orang, okay. And kita sering juga kata apa tau, kita dah buat marketing, pelbagai marketing kita dah buat, okay, and then kita dah letak iklan kat Facebook lah, paling famous kan. Kita letak iklan kat Facebook ads, tetapi kan orang tak beli. Now, one of the biggest reason kenapa orang tak beli adalah orang tak yakin. Itu je, orang tak yakin untuk beli dari kita. So jadikan sebab itulah saya hasilkan topik kita pada kali ini kan, iaitu kan bagaimana sebenarnya nak meyakinkan orang. Kadang-kadang penat-penat je kita all out buat marketing, tapi orang bila masuk dalam web kita ke, masuk Facebook kita ke, masuk Instagram kita, mereka tak yakin, mereka tak beli. Okay, so salah dia kat mana tau? Salah dia dekat adakah kita boleh convert mereka, okay, ubahkan keyakinan mereka daripada tak yakin kepada yakin, okay. Mungkin salah kita bukan pada marketing, kita dah buat banyak marketing, betul tak? Alright, tetapi kan bagaimana nak meyakinkan orang beli. So itu topik kita. Dan seperti biasa kan, secara online yang membantu moderatekan, sebab apa kan sambil-sambil bercakap dengan anda, kongsikan ilmu dengan anda, saya jeling-jeling lah juga anda punya message di ruang chat ni kan. Tapi turut sama membantu bersama kita moderator kita Razi Rahman ada. Saya rasa Razi Rahman dah bagi salam, okay. Orang kiri dan orang kanan syarikat saya IKSB Irfan Khairi Semberhad dan juga Amirul Hafizi pun ada online untuk membantu sebarang soalan anda, okay. So ada 3 strategi bagaimana nak meningkatkan keyakinan orang untuk beli dari anda. Itu topik kita, okay. And bagi anda yang mungkin first time join sesi webinar bersama saya kan, seringkali kan saya ada sedikit upah nak berikan, sedikit free gift nak berikan kepada anda. Dan free gift ni kan dihasilkan oleh tim saya, termasuk Razi, termasuk Amirul dan juga trainer-trainer kami kan. Kami hasilkan satu panduan dalam bentuk PDF macam e-book lah, okay, tapi e-book ringkas, 101
idea posting di media sosial. Okey, ini percuma saja untuk anda sebagai tanda penghargaan anda sertai webinar kita pada kali ini. Okey, at the end of this webinar, okey, anda boleh download 101 idea posting di media sosial supaya anda tak kekeringan idea, sebab ramai antara kita tahu betapa pentingnya media sosial and kita kena update di media sosial kan, supaya brand kita, jenama kita sentiasa ada di luar sana. Tapi masalah dia adalah kita tak ada idea nak update apa, betul tak? Kita tak tahu nak update apa. So jadi bagi anda yang belum dapatkan laporan ini secara percuma, iaitu kan 101 idea posting di media sosial, tak lagi kekeringan idea. At the end of this webinar, kita akan berikan kepada anda untuk anda download. Yang ini percuma sahaja. Okay. And yang keduanya, at the end of webinar ni kan, webinar saya bersama anda mungkin 45 minit, mungkin 1 jam. Saya tak pastilah berapa lama bersama anda sebab ini adalah webinar yang baru. Okay. Dah lama juga saya tak buat webinar baru tau. Okay, ini adalah webinar baru. So, selepas webinar, bagi anda yang belum sertai program saya, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial, di mana secara online sekarang ni saya dapat lihat ada student pelajar-pelajar saya pun memberi sokongan sedang online bersama saya sekarang ni. Bagi anda yang belum jadi student saya, yang belum jadi pelajar saya, yang nak tahu lebih lanjut tentang program yang saya kendalikan yang bakal bermula beberapa hari saja lagi, okey, dijemput untuk stay back selama 15 minit macam tu, 20 minit kan, saya nak bersama anda nak sharekan sedikit maklumat tentang program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial next intake. Okay, intake akan datang very soon. Okay, so bagi anda yang belum join program saya, nak tahu lebih lanjut tentang program saya, stay back 15 minit, 20 minit macam tu, saya nak sharekan lagi dengan anda. Okay, so jadi itu nanti, itu sekejap lagi. Apa yang lebih penting adalah modul kita hari ni, topik kita hari ni, iaitu kan bagaimana caranya nak meyakinkan orang, okay, untuk beli dari kita. Alright, so jadi sedikit peringatan bagi anda yang belum join program saya, stay back 15 minit lepas modul kita kali ni. Okay, saya nak sharekan anda tentang program yang bakal bermula nanti. Okay, alright. Now, khususnya, okay, boleh tak beri saya dalam 2 minit macam tu untuk perkenalkan diri saya sendiri. Kenapa saya setiap kali webinar saya kena perkenalkan diri? Sebab saya tahu juga antara anda yang follow saya mungkin dah follow saya lama. Antara anda mungkin follow saya baru. Ada yang baru dengar mengenai saya baru beberapa hari yang lepas, baru join program kita kan. Mungkin tak kenal. Bila tak kenal maka tak cinta kan. So jadi kan, saya nak luangkan lebih kurang 1 minit lah macam tu. Tak lama. 1 minit, 2 minit je macam tu kan. Untuk perkenalkan diri saya sendiri dan sedikit latar belakang saya. Okay. Bagi anda yang dah dengar, ini buat-buat macam tak pernah dengar je lah. Okay, and inilah kisah saya supaya anda tahu latar belakang saya macam mana. Now, the thing is kan, saya dah mulakan perniagaan online. Okay, bila tahu saya dah mulakan pada tahun 2000, dan perniagaan internet saya yang pertama adalah design, reka cipta. Okay, sebab apa kan, di universiti saya belajar dalam bidang design. Saya I'm a designer lah. So perniagaan saya selepas saya tamat universiti adalah design. Okay, and nanti saya akan sharekan dengan anda sebenarnya. Okay, rasanya saya tak pernah pun share kan di Facebook ke bersama pelajar saya kan laman web design saya. Ini cerita lama ni. Nanti saya akan sharekan dengan anda juga. Okay, and antara kisah saya juga kan adalah bukannya saya mula-mula terus banyak duit. Tidak. In fact kan, awal-awal dulu saya tak ada duit pun nak beli laptop saya yang pertama. Maklumlah, nak buat design selepas universiti kita kena ada laptop kan. Saya tak ada duit nak beli laptop saya yang pertama. Takkan nak buat design dekat universiti, tak boleh macam tu. So saya kena bekerja sebagai cleaner selama 2 tahun, okay, untuk kumpul duit. Untuk beli laptop saya yang pertama. So tahun pertama saya mulakan perniagaan, at that time kan, perniagaan saya gagal. Okay, in fact dalam masa setahun tu saya dapat 3 pelanggan sahaja dalam masa 1 tahun. Alright, so gagal teruk lah. Anda-anda yang bersama saya pada kali ini kan, kalau anda dah jalankan perniagaan, maybe anda dapat lebih daripada 3 pelanggan setahun. Kalau anda pada tahun pertama anda dapat lebih daripada 3 pelanggan, artinya apa tahu? Anda better than saya pada tahun pertama menjalankan perniagaan. Most probably anda dapat lebih daripada 3, betul tak? Okay, tapi saya sendiri kan dalam masa setahun yang pertama saya dapat 3 pelanggan saja. Itu namanya gagal, kan? Tapi sebab apa gagal? Sebab saya tak ada ilmu. Okay, seperti mana anda pun kan, kita nak cari ilmu, betul tak? Nak berjaya kat dunia kita kena ada ilmu, nak berjaya kat akhirat pun kita kena ada ilmu. Okay, so jadi itu yang saya excited dapat bersama anda sebab saya tahu anda pada malam ini nak mencari ilmu bagaimana nak meyakinkan orang. Okay, so alhamdulillah tahun 2000 memang saya gagal perniagaan. Saya dapat 3 pelanggan saja. Mulai tahun 2001 baru saya dapat
ramai pelanggan. Ramai sangat-sangatlah pelanggan. Oleh kerana apa kan, saya belajar ilmu marketing. Okay? Ilmu marketing dan ilmu closing. Macam mana nak dapat lebih ramai orang masuk dalam web saya dan bagaimana nak closekan lebih ramai orang. Okay? And dalam 2 tahun kemudian, okay, I made my first million lah daripada internet, and most probably anda pun dah dengar dah kisah itu. Ini laptop saya yang pertama di mana saya beli hasil usaha saya sebagai cleaner lah at that time. 2 tahun kerja untuk beli laptop buruk ni. Okay, tapi buruk-buruk pun banyak dah memberi rezeki kepada saya dan juga keluarga saya ketika itu. Okay, and perjalanan antara perniagaan saya pun berkembang di Malaysia, and also perniagaan saya berkembang ke peringkat global juga, seperti mana yang anda berada online bersama saya. Sekarang ni saya berada di Dubai, UAE sejak 4 tahun lepas. Okay, 4 tahun lepas saya ulang alik KL Dubai dan dah mulakan perniagaan saya di sini. Okay, and not just that, alhamdulillah juga mendapat jemputan ke seratanya daripada tahun 2016 sampai 2020, seperti mana yang anda dapat lihat di skrin ni kan, jemputan untuk memberi talk mengenai perniagaan online. Okay. Alright. So jadi bagi anda yang tak tahu, saya ada menghasilkan beberapa buku. Tak silap saya sekarang ni dah ada 8 ke 7 buku. Saya pun dah lost count sejak tahun 2006. Okay. And this is my English book. Take note nama dia. Ni antara buku terbaru. Tapi buku terbaru ni kan tak ada di Malaysia. Melainkan anda datang ke pejabat kami, adalah. Okay. But buku English ni kan saya hanya dipasarkan di luar negara saja. Okay. Especially kat Dubai UAE sekarang ni. Okay. Now dalam banyak-banyak buku saya nak tunjuk buku favourite saya. Okay. Tapi buku-buku saya yang ni mungkin anda pernah nampak, anda pernah dengar, anda pernah nampak kat kedai buku atau mungkin anda miliki. Tapi buku yang favourite saya bukan buku-buku ni. Okay. Buku favourite saya mungkin antara anda yang ada anak kecil kan, mungkin anak anda yang kenal. Okay. Buku apa ya? Buku paling favourite? Buku sekolah. Okay. Di depan anda dapat lihat anak saya yang belah kiri tu Cinta. Okay. Masa tu dia darjah 2. Yang belah kanan tu Kasih, anak saya. Masa tu dia darjah 5 kot, tak salah saya, okay? 5 ke, dah 5 lah kot. And apa yang mereka pegang tu kan adalah buku teks sekolah mereka, okay? Buku teks sekolah mereka darjah 2 dan darjah 5 ada kisah mengenai saya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau buku-buku yang saya tulis itu mak-mak, ayah-ayah mungkin terbaca, mungkin tahu, okay? Tapi yang ini lagi favourite book saya kan adalah buku teks anak-anak saya. Apabila mereka kat sekolah, mereka buka, ada saya. Okay. And baru-baru ni tak saya tahun lepas lah, buku tingkatan 4 pun ada kisah mengenai saya. Dan syukur sangat-sangat, and semua ni kan atas sokongan anda, atas doa anda juga. Okay. Pencapaian saya yang ini. Ini lagi best daripada buku tadi. Betul tak? Okay. It's self-satisfaction lah orang panggil. Okay. Alright. Tamat saya punya introduction. Okay. Hopefully bagi anda yang baru kenal saya, tahulah sedikit background saya, where I come from, okay? And more importantly kan bukan mengenai saya, more importantly bagi saya adalah mengenai anda, adalah mengenai topik kita kali ini, iaitu kan apakah 3 strategi nak meyakinkan orang, okay, beli dari kita. Alright, and tak beli daripada pesaing kita. Bagaimana caranya orang yang cari kita, okay? Kadang-kadang kita rasa susahnya perniagaan ni sebab kita kena cari orang kan. Kalau anda follow strategi 1, 2 dan 3, insya-Allah orang yang cari anda. Okay, di mana dalam keadaan saya sekarang mungkin tak perlu nak compare dengan saya sekarang, okay? Tapi kan saya 15 tahun yang dulu lah contohnya, ataupun 10 tahun yang dulu kan, saya dah gunakan 3 strategi ni kan, and pelanggan yang cari saya. Okay, best tak macam tu? Kalau pelanggan yang cari kita, bukan kita duk cari pelanggan, best ke tidak? Okay, mestilah best kan? So jadi itu yang saya nak sharekan dengan anda. Okay. So ada 3 strategi, dan sekali lagi anda dah ada pen, ada kertas, buku nota, sebab saya nak minta anda tulis banyak nota. Okay. Sebab saya ada pesanan ni daripada Confucius lah, pesanan daripada Confucius, quote daripada Confucius. Sebab kalau kita hanya dengar dan lihat kan, kita akan lupa. Okay. Tapi kalau kita take action sekarang ni adalah menulis lah. Dan kat situ kan kita akan ingat lebih banyak lagi. Dan bila anda ingat, okay, next step apa anda perlu lakukan? Anda kena take action lah, okay. Dan insyaAllah 3 strategi yang saya berikan kepada anda ni kan akan ada langkah yang praktikal untuk anda terus take action, and anda akan nampak impact dia. Boleh tak macam tu? Okay, clear? Dah ready semua? So jom kita start yang nombor 1. Okay, kita start nombor 1 apa kan? Nombor 1, pentingnya untuk meyakinkan orang, kita guna apa yang dikenal sebagai niche marketing. Okay, tulis kat nota anda. Nak tulis dekat ruang chat pun boleh supaya kawan-kawan kita nampak. Okay, niche marketing. Nah, apa maksud tu niche marketing? Niche marketing maksud dia kan anda kena tunjuk anda ni kan sebagai
pakar dalam bidang anda. Now, apa maksud dia niche? Niche kan datang daripada perkataan French, okay? Perkataan French yang maksud dia kan sarang. English dia nest, betul tak? Nest tu sarang lah, kan? Tapi kalau di French kan, bahasa Perancis dipanggil niche. Okay, seperti sarang yang anda dapat lihat dekat depan anda tu. Okay, nah apa maksud dia kat sini tau? Maksud dia kan, sarang anda kena anggap dalam perniagaan anda, dalam bidang anda. Okay, apakah industri anda dan cari apakah fokus anda. Okay, now kenapa kita panggil benda ni niche? Okay, burung dia akan apa tahu? Burung akan cari satu pokok. Okay, dan kat satu pokok tu dia akan cari satu tempat untuk buat sarang dia. So itu maksud dia niche, iaitu kan anggap anda punya industri, anggap anda punya bidang perniagaan yang anda nak mulakan ataupun anda sedang jalankan, itu adalah anda punya industri. Industri anda tu, anda kena cari satu fokus, iaitu anda punya nest, anda punya niche. Okay, burung dia tak akan bina banyak sarang. Okay, dia tak, pokok yang sama dia tak akan bina dalam 5-6 sarang kat situ. Dia bina satu pun dah cukup dah. Okay, itu maksud dia niche, fokus. Okay, so tak kiralah apa saja industri anda kena cari apakah fokus anda. Itu dipanggil niche marketing. Okay, now kenapa niche marketing ni penting? Okay, now niche marketing ni penting oleh kerana orang akan nampak anda sebagai pakar. Artinya anda kena fokus dalam satu bidang je perniagaan anda. Dan saya akan tunjuk contoh kepada anda. Okay, now bayangkan macam ni. Bayangkan saya nak beli tali leher lah katakan. Okay, saya nak beli tali leher, nak beli tie lah. Okay, and katalah saya ada meeting yang penting lah katakan, and saya nak pakai tie yang style sikit lah, yang saya rasa confident sikit lah. Okay, and saya nak fikir macam apa kan, orang yang dalam meeting nampak saya pakai tie tu kan, orang rasa macam powernya dia ni sebab pakai tie. Okay, so jadi saya akan cari apa tahu? Saya akan pergi ke Mid Valley contohnya, okay, dan pergi ke My Tie Shop. Betul tak? Sebab apa kan? My Tie Shop, butik My Tie Shop dekat Mid Valley tu kan, dia fokus jual tali leher saja. Dari segi pandang mata kita sebagai consumer, sebagai pengguna, bila kita lihat sesuatu kedai tu jual tali leher saja, apa kita punya tanggapan? Apa kita punya persepsi? Okay? Setuju tak? Bila kita tengok dia jual tali leher je, kita rasa macam dia ni pakar tali leher. Setuju tak macam tu? Betul kan? So jadi kan itu yang membuatkan bila kita fokus, okay, bila kita buat niche marketing tadi tu dalam industri fashion adalah industri besar. Tali leher adalah satu fokus dalam fashion. Betul tak? Itu maksud dia niche. Dia kecilkan skop dia kepada tali leher saja. Okay? And bayangkan macam ni. Contoh, katalah macam tadi, saya nak beli tali leher. Okay, saya nak ada tie untuk meeting yang penting. Most probably, saya tak pergi ke Tesco. Betul tak? Tesco ada tak jual tali leher? Ada. Kalau kita pergi ke bahagian fashion dia, bahagian clothing dekat Tesco, okay, ada ruang mereka jual tali leher. Setuju tak? Okay? Tapi kan kita sebagai consumer, kita tak rasa macam dia ni pakar tali leher. Kan? Sebab bukan tali leher sahaja ada. Dengan baju, dia ada dengan seluar, dia tak niche. Okay? Not just baju dengan seluar. Dengan ikan pun ada, dengan telur pun ada, dengan sayur pun ada, dengan buah-buahan pun ada. Ada everything. Okay? Mak Saleh kata apa tahu? Don't be jack of all trades and master of none. Pernah dengar tak macam tu? Okay? Jangan kita jadi macam semua nak buat, tapi kan kita ni tak pakar pun dalam satu bidang. Okay? And niche melawan konsep tu. Niche maksud dia kan jangan buat benda-benda lain. Okay? Tapi kan fokuskan kepada satu jalan sahaja. Itu maksud dia niche. Clear tak so far? Maksud niche kat sini. Okay? So jadi kan perbandingan dekat sini adalah bila kita niche, okay, kita jadi macam kedai My Tie Shop ni. Automatik orang nampak kita ni pakar. So bila orang nampak kita pakar, itu adalah langkah pertama keyakinan meningkat. Make sense tak dekat situ? Kan? Tak macam dekat Tesco. Betul tak? Okay? So jadikan saya nak kongsikan dengan anda kisah saya pula. Bagaimana saya menggunakan konsep niche ni. And kenapa perniagaan saya gagal? Tadi saya dah kongsikan dengan anda perniagaan saya gagal kan? And ada yang tanya, kenapa perniagaan saya gagal? Okay? Now,
pada tahun 2000, saya mulakan perniagaan saya yang pertama iaitu design. Okay. Now, sebagai seorang designer, saya memang belajar dalam bidang design. Kita ni pandai guna Photoshop. So, bila kita pandai design, okay, kita boleh design apa-apa saja. Betul tak? Mungkin antara anda yang sedang online bersama saya sekarang ni ataupun anda mungkin ada kawan yang pandai design. Kalau you tanya kawan you kan, you tanya dia, you ni pandai design apa? Kalau you tanya kan, jawapan dia apa tau? Semua aku boleh design. Betul tak? Okay. Sebagai designer, bila kita pandai design, semua kita boleh design. Maksud dia kan, brochure kita boleh design, business card kita boleh design, okay? Kita boleh design poster, kita boleh design pada t-shirt boleh design, design cover buku pun kita boleh design, betul tak? Cover buku pun kita boleh design. So kita boleh, memang kita boleh design macam-macam. Sebab apa kan? Sebab kita designer, kita boleh design macam-macam. Okay? And kenapa perniagaan saya gagal? Sebab saya tak niche. Saya nak cuba buat macam-macam. Okay, pelanggan, okay, prospek saya tak nampak saya ni pakar dalam bidang apa. Setuju tak macam tu? Okay, sebab saya tak faham konsep niche, saya brochure pun saya buat, laman web saya kan, brochure saya buat, poster saya buat, cover buku pun saya buat, laman web saya tu kan, macam-macam saya buat. Saya tak guna konsep niche. Tapi bila saya belajar, sebab tu saya gagal. Tahun pertama saya dapat 3 pelanggan saja. Okay, tapi bila saya belajar konsep niche, kecilkan skop kita, okay, dan saya nampak siapa target market kita. Okay, kita kena kecilkan skop kita and then kan orang pula nampak kita pakar dalam bidang tu. Clear tak macam tu? So jadi kan bila saya dah belajar konsep niche, apa yang saya buat kan, saya buat satu laman web. Ini laman web yang saya nak bagi tahu anda kenapa saya kurang tunjuk, sebab design saya bukannya cantik pun. Tak cantik pun design saya. Cuba saya buangkan muka saya supaya anda dapat lihat. Okay, ini laman web saya yang lama, satu ketika dulu. Okay, saya dapat buat screenshot dah, laman web ini dah tak ada dah. Okay, tetapi kan ini laman web saya dan ini design saya, di mana kan saya hanya fokus satu bahagian saja, satu bidang saja dalam industri saya. Industri saya design macam-macam kan. Okay, tetapi kan kat sini kan apa yang saya buat, saya hanya promote logo sahaja. Logo design saja. Okay, saya tunjuk ni pun kepada anda pun malu. Okay, tetapi kat sini saya dapat ramai pelanggan. Sebab pelanggan-pelanggan saya seperti mana yang anda dapat lihat di depan ni kan, daripada Serka Travel lah, daripada Franchise America lah, daripada Blue Chip Sound lah, daripada Bull Cow, nampak saya ni sebagai pakar logo design. Sebab saya fokus. Okay? Dan bila orang nampak kita ni pakar dalam bidang kita, macam Tali Leher tadi kan, keyakinan meningkat. Betul tak? Dia rasa macam, laman web ni kan, dia ni buat logo je. Mesti dia ni terror logo. Mesti dia ni pakar logo. Setuju tak macam tu? Okay? So jadikan aplikasikan niche dalam perniagaan anda supaya orang nampak anda ni pakar dalam satu bidang saja dan keyakinan akan meningkat. Okay? Jangan jual macam-macam. Bila jual macam-macam, sebab tu perniagaan saya gagal. Sebab orang tak nampak kita ni pakar dalam bidang tu. Clear tak macam tu? Okay, and ini Azizi Ali. Okay, mungkin anda pernah dengar Azizi Ali, anda kenal Azizi Ali. And in fact Azizi Ali sebenarnya kan adalah antara pelanggan saya pada tahun 2004 dulu. Masa itu kan saya tak pernah menulis buku pun. Okay, saya tak pernah menulis buku, and nak dijadikan cerita, ada satu hari tu kan saya dapat pesanan logo dari Azizi Ali. Okay, sebab apa Azizi Ali pesan logo di laman web saya kan? Sebab dia nampak saya ni pakar, saya ni buat logo sahaja. Saya jual murah pun satu. Tetapi kan saya ni pakar. Saya buat logo sahaja. Okay. And cerita dia macam ni. Kalau anda tak tahu lagi cerita dia, saya nak kongsikan dengan anda. Masa saya dapat pesanan daripada Azizi Ali kan, di laman web saya untuk buat logo, dia tak tahu saya ni orang Malaysia. Okay. Sebab laman web saya seperti mana anda dapat lihat tadi, everything is in English. And then pelanggan-pelanggan saya pun pelanggan luar negara. Kan. So bila dia hantar, dia order daripada saya balas balik in English. Saya nampaklah dia, saya tahulah nama dia. Kan. Azizi Ali. Okay. Siapa tak kenal Azizi Ali at that point kan? Pada masa tu tak ada siapa kenal saya. Sebab apa? Saya tak pernah menulis buku, saya tak pernah mengajar pun lagi. Okay? So jadi kan tahun 2004 macam tu, Azizi Ali pesan logo daripada saya dan saya pun hasilkan logo. Now, bila kita buat design, okay, sebagai seorang designer, dia macam ni tau. Dia bukannya bila kita buat satu design, pelanggan terus suka, betul tak? Dia ada beberapa round dia. Kan? Dia ada beberapa balas email dia. Okay, contohnya macam bila saya dah buat logo Azizi Ali, saya buat logo Azizi Ali, and then dia kata, boleh tak besar, dia cakap in English lah dalam email, okay, dia kata, can you make the font bigger, okay, and then dia kata, okay, can you change the colour, okay, and can you adjust the logo to the left a little bit. So adalah 4-5 kali email in English. Dia tak tahu saya ni orang Malaysia, dia tak tahu saya ni orang Melayu.
Okay, habis 3-4 round tu, okay, saya balas balik email dia, dia dah puas hati. At the end kan, dia puas hati kan, dia kata dia suka sangat-sangat dengan logo yang saya hasilkan tu kan. And kalau anda pergi ke Pejabat Azizi Ali hari ini, tahun 2020 sekarang ni kan, logo yang digunakan tu adalah logo yang saya design pada tahun 2004 punya cerita. Okay, and lepas dia dah puas hati dengan semua tu, saya pun email dia, kali ni bahasa Melayu, saya tulis, Assalamualaikum Abang Azizi, saya sebenarnya orang Malaysia, okay, yang mempunyai perniagaan online. Dia pun punyalah terkejut dengan saya, kan, dia tak sangka orang Malaysia berjaya ke internet. So dia balas balik email, kali ni email semua dah bahasa Melayu lah, bukan saja bahasa Melayu, dengan kedah dia pun ada dalam email dia tu, okay, and kita balas balik, and kat situlah mulanya perkenalan saya dengan Azizi Ali. And Azizi Ali katakan, Irfan bila balik Malaysia jumpa dia, dia nak saya tulis buku, kan, mengajar orang ramai mengenai perniagaan online. So itulah kisah dia sebenarnya. Itulah kisah dia bagaimana saya mula menulis buku, saya mula mengajar orang ramai tentang perniagaan online. Okay, sebab I made my first million sebelum jumpa Azizi Ali lagi melalui perniagaan online. Dan salah satu laman web yang saya adalah yang anda baru je tengok tadi. Saya rasa pelajar-pelajar saya yang sedang online sekarang ni kan, mereka pun tahu saya tak pernah tunjuk pun laman web tadi. Okay, kepada mereka pun saya tak pernah tunjuk. So anda yang sedang online bersama saya, sungguh beruntung. Okay, not just sebab dapat lihat laman web saya. Ada lagi pesanan Azizi Ali yang saya nak sampaikan kepada anda sebentar lagi. Okay, so jadikan itu kisah dia kan, bagaimana saya bermula. Okay, saya fokus on logo design. Okay, saya fokus on logo design, salah satu perniagaan saya ketika itu. Okay, bagi anda yang kenali saya hari ini kan, anda tahu saya ni menjalankan beberapa perniagaan. Saya ni seorang serial entrepreneur. Okay, dan itu yang bestnya perniagaan online ni. Bila anda tahu teknik strategi perniagaan online, anda boleh mulakan beberapa perniagaan. Tetapi setiap satu tu anda kena niche. Okay, nampak tak? Jangan combinekan everything. Artinya kan, satu laman web, satu perniagaan, okay, fokus kat sini. And then ada perniagaan lain, fokus kat sini. Ada perniagaan lain, fokus kat sini. Setiap satu tu niche. Okay, so jangan salah faham juga at the same time kan, bukan maksud dia hanya mulakan satu perniagaan. Tidak. Later on, bila anda dah tahu teknik strategi perniagaan online, anda boleh mulakan beberapa banyak pun perniagaan anda nak, okay, but setiap satu tu kan niche kepada industri, target market yang tertentu. Okay, nanti anda akan jelas lagi. Okay, so tu ni gambar saya dengan Azizi Ali. Belah kiri ni, ini part of the logo lah sebenarnya, tapi kan dah tercrop, dia tak ambil gambar, gambar ni kan tidak mengandungi saya punya design. Di tepi huruf A tu, anda dapat lihat huruf A Azizi Ali kan, A belah kiri tu ada logo saya. Okay, tetapi tak ditangkap dalam gambar ini. Okay, ini gambar saya masa muda-muda dulu, sekarang dah tak muda sangat. Okay, but more importantly kan, ini maksud saya tau, anda kena fokus dan bagi orang ramai nampak anda ni pakar dalam bidang anda. So contohnya, katalah anda ni usahawan kecil-kecilan. Anda usahawan kecil-kecilan yang menjual karipaf lah katakan. Okay, anda punya Facebook, karipafayam.com. Okay, nak tunjukkan yang anda ni fokus on karipaf ayam saja. Okay, tak semestinya anda buat, tak payah nak buat serunding ke, sardin ke, ataupun karipap daging ke sebagainya, tak. Okay, tak semestinya. Nak buat boleh, tetapi kan at least ada konsep niche di situ kan, di mana anda jangan letak kuih seri muka pula kat situ, jangan letak kuih keria pula kat situ kan. Karipap saja. Okay, contoh karipafayam.com. Okay, and then maksud dia apa tahu? Instagram anda pun anda karipap ayam juga. Maknanya kan niche, fokus. Nah, nampak tak sekarang ni? Apa tanggapan orang bila tengok Facebook anda karipap ayam, Instagram anda karipap ayam, menggunakan tema yang sama, menggunakan konsep yang sama. Okay, laman web anda pun karipap ayam juga. Okay, itulah niche maksud dia kan. So jadikan kat sini orang nampak anda ni pakar, dan kat sini orang lagi yakin dengan anda sebab anda guna teknik niche. Clear tak macam tu? Okay, ini maksudnya niche. So bayangkan dalam email pun, contoh email marketing, anda email pelanggan anda ada banner anda, okay, daripada karipafayam.com. Sekadar contoh macam tu. So dia jadi macam uniform tau. Okay, ini apa, YouTube channel. Okay, anda ada YouTube channel on karipaf ayam juga. Okay, so orang nampak anda ni pakar dalam bidang tu. Tak kiralah dalam email ke, dekat Facebook ke, kat YouTube ke, kat laman web ke, kat Instagram, fokus on niche anda. Okay, kat sini pun kan, bila anda lihatlah gambar kat depan anda, setuju tak kalau saya kata kat anda kan, anda nampak pemilik perniagaan ni pakar dalam karipap ayam. Betul tak? Okay, sebab apa kan? Dia fokus. Setuju tak macam tu? Okay, itu konsep niche. Dan bagaimana anda nak aplikasikan ni? Okay, bagaimana anda nak aplikasikan ni kan adalah
Saya nak tunjuk anda antara pelajar saya. Tak silap saya tadi secara online saya nampak. Okey, saya nampak Erin. Okey, Erin Azmi nama dia. Okey, kalau Erin kalau masih lagi online, okey, boleh tak bagi salam. Adalah seorang pelajar kami dah lama dah. Tahun berapa Erin kalau Erin masih online ataupun kalau Razi ingat? Okey, Erin adalah usahawan online, merupakan pelajar kami. Okey, and apa yang Erin buat, saya akan tunjuk laman web Erin. Okey, Erin kan dia buat baby carrier. Okey, seperti mana yang kat depan ni, anda dapat lihat kan? Punyalah cantik Captain America ada, apa yang Bumblebee pun ada, dengan Owl pun ada. Kalau saya ada baby, saya dah order dah baby carrier daripada Erin. Okay, and saya nak tunjuk laman web Erin kan kepada anda. Bagi saya chance sebentar. Okay, alright, ini contoh laman web Erin. Okay, tapi my point apa tau, Erin pandai menjahit. Okay, dia pandai menjahit, tapi di laman web je, okay, di laman webnya kan baby carrier saja. Okay, kenapa tak ada cushion? Kenapa tak jahit langsir? Kenapa tak ada jahit baju dan sebagainya? Kalau buat macam-macam, tak niche. Betul tak? Kalau buat macam-macam, orang tak nampak kita ni pakar dalam bidang ni. Okay, saya dapat jeling Erin Azmi ada secara online sebagai founder. Erin pun juga boleh kongsikan juga kat ruang chat you punya website ni, URL together.com.my tak silap saya kan. So jadikan macam Erin. Okay, pelajar kami bina laman web. Okay, kita dah ajar bina laman web dalam program kami kan, menjual baby carrier sahaja. Okay, nampak design-design punyalah cantik kat depan tu. Okay, tapi kan yang penting fokus, niche. Nampak tak konsep dia? So jadikan bila Erin buat hanya baby carrier saja, okay, dan tak jual benda-benda lain. Tak jual, kadang-kadang kan perasan tak, kadang-kadang kita ni yang baru nak mulakan perniagaan, kita nak jual baby product, macam-macam baby product kita nak pergi jual. Betul tak? Itu bukan niche. Betul tak? Okey, tetapi kan kalau niche maksud dia kan fokus kepada satu sahaja dan orang akan nampak kita pakar dalam bidang tersebut. Clear tak apa yang saya sampaikan kepada anda ni? Okey? Boleh tak macam tu? Alright? So jadi laman web Erin kan togethercarrier.com.my. Saya rasa Erin boleh tulis kat ruang chat untuk kawan-kawan kita dapat lihat dan order daripada Erin pun boleh. Tapi ini kan ini contohnya fokus. Ini contohnya niche. Clear macam tu? Alright. So, lagi satu contoh yang saya nak tunjukkan kepada anda, sebab ada yang kata, okey, itu produk perkhidmatan macam mana? Okey, ini produk perkhidmatan macam mana? Nak niche, okey? Perkhidmatan saya nak tunjuk pelajar saya seorang lagi juga yang dalam kereta tadi, okey, Al-Wahida ada online bersama saya tak? Kalau ada boleh tak bagi salam? Okey, saya tak pasti, saya tak nampak sebab beratus orang yang tengah menulis kat bawah tu. Okey, and Al-Wahida lakukan apa kan? Seorang ejen hartanah. Okay, now ejen hartanah adalah industri. Ejen hartanah adalah macam-macam, betul tak? Okay, tetapi kan apa yang Wahidah lakukan adalah fokus on rumah-rumah berkos rendah. Okay, ni laman web Wahidah kejap. Saya nak tunjukkan kepada anda. Okay. Alright, ini laman web Wahidah hartanah, tapi fokus pada mereka yang tak mampu. Mungkin yang lower income. Okey, ini laman web. Dalam program kami ajar bagaimana nak bina laman web. Okey, kalau tak tahu bina laman web, upah orang bina laman web kat situ pun dah 3-4 ribu ringgit. Okey, tapi dalam program kami ada. Right? Ini sekadar contoh saja. Again, Wahidah kalau ada online bersama saya, laman web adalah alwahidaismail.com. Kalau kawan-kawan nak tengok, okey. But ini maksud saya tahu, industri besar, real estate ni industri besar. Jual kondo ada, jual rumah ada, jual rumah mahal ada, jual rumah murah ada kan. Okey, tapi kan fokus kat sini adalah lower cost. Alright, so jadikan orang tengok Wahidah kan, orang rasa macam pakar lah sebab itu je yang fokus. Okey, slogan pun experience service result. Langkah merealitikan rumah idaman anda. Okey, ini sekadar contoh. Boleh tak macam tu? Clear? Okey. Alright, so ini dua contoh, sekadar contoh just nak bagi anda dapat lihat apa maksud saya dengan niche. Bila kita fokus, orang nampak kita sebagai pakar dalam bidang kita, pakar dalam industri kita. Boleh so far? Okay, so soalan dia kan anda macam mana dah nak niche? Sebab bila anda portray niche, fokus, orang nampak anda pakar. Kalau anda tak payah tengok jauh pun, anda tengok saya lah contohnya. Okay, saya duk cerita tentang perniagaan online kan. Okay, and saya membantu perniagaan mereka yang nak mulakan perniagaan ataupun mereka nak kembangkan perniagaan mereka. Okay, saya tahu trading, saya tahu stock, saya tahu investment.
Betul tak? Okay. Saya tahu bisnes offline. Saya tahu InsyaAllah pasal bisnes macam-macam saya tahu. Tapi kan saya tak buat macam tu. Sebab nanti orang tak nampak saya ni pakar perniagaan online. Clear tak macam tu? So jadikan poin kita yang pertama, dah tulis besar-besar kat nota anda. Tunjukkan anda sebagai pakar, gunakan konsep niche. Boleh? Alright. Jom kita masuk strategi yang kedua tanpa membuang masa. Nombor 1 clear kan? Jom kita masuk nombor 2. Okay? Strategi nombor 2 adalah testimonial sebagai penjual. Yang ni ramai terlepas pandang. Then let me tell you kenapa ramai terlepas pandang yang ini. Okay? Tapi before that kan saya nak perkenalkan anda. Okay, kali ini pelajar kali ini kawan saya. Bukan pelajar saya, ini kawan saya. Dia seorang insurance agent. Okay? Dan dia seorang insurance agent. Dia ni kan Chinese. Okay, dia Chinese. Dia tak pandai cakap Melayu. Tapi kan dalam agensi dia, dia adalah yang paling top. Dia punya sale, okay, in millions setiap bulan. Okay, sales dia in millions setiap bulan. Target dia siapa tahu? Orang Melayu. Dia Chinese tapi dia tak pandai sangat cakap Melayu. Okay, apa yang dia buat? Macam mana dia buat? Okay, dan ini cara dia sharekan dengan saya dan saya nak sharekan dengan anda. Ini dia buat tau. Dia ada satu folder besar. Okay, folder besar dipenuhi dengan testimonial sahaja. Itu je. Folder dia ni kan testimonial pelanggan-pelanggan dia yang Melayu, okay, yang Malaysia kan. Tulis testimonial, dia kumpulkan. So bila dia jumpa, dia bolehlah cakap Melayu sikit-sikit tapi tak pandai lah. Okay, adalah biasalah pelat-pelat sikit kan. So jadikan dia tak pandai cakap Melayu sangat. But dia cuba cakap, tapi kan untuk menjelaskan lagi, untuk meyakinkan orang, dia tunjuk testimonial pelanggan-pelanggan dia yang dah lepas. Okay, so kat sini kenapa saya tunjuk ni kepada anda? Because testimonial adalah penting untuk meyakinkan orang. Okay, testimonial adalah penting untuk meyakinkan orang. Now, saya tahu anda akan kata apa tahu? Alamak, ini basicnya saya tahulah benda ni, testimonial ni memanglah basic. Semua orang tahu testimonial ni penting. Tapi wait, hold on. Okay, ada lagi yang saya nak sharekan dengan anda. Bukan testimonial sahaja. Sebab saya tahu, saya yakin testimonial yang anda tahu macam ni. Betul tak? Okay, apa anda dapat lihat di depan anda adalah testimonial. Okay, testimonial, contoh, nombor 1 tu, terima kasih sis, produk Super Slim ini buatkan saya turun 10 kg dalam masa 2 minggu sahaja. Itu testimonial, betul tak? Anda tahu testimonial macam ni. Ataupun testimonial yang kedua, Alhamdulillah sejak gunakan Pimple Patch ni kan, sangat mudah hilang jerawat dalam masa 2 hari sahaja. Saya pasti akan reorder. Okay, ini testimonial juga. Bagus testimonial macam ni. Okay, testimonial ketiga, ini saya buat perkhidmatan sebagai contoh kepada anda. Okay, Easy Takaful ni kan sangat membantu saya dan keluarga untuk perlindungan. Package yang diberikan sangat lengkap dan murah. Bagus. Semua ni testimonial ni bagus. Termasuk testimonial yang keempat kat bawah. Sejak menggunakan perabot Woodwork Factory, hiasan dalam rumah saya kan kelihatan lebih cantik, lebih elegan pada kos yang rendah. Pastinya saya akan sentiasa menggunakan Woodwork Factory di masa akan datang. Now, saya tahu anda dah tahu testimonial yang macam ni. Setuju tak? And testimoni macam ni kan, yang keempat-empat ada kat depan anda ni, memang bagus, memang efektif. Sama seperti testimonial kawan saya yang tadi tu kan, gunakan, okay, testimonial. Tapi testimonial yang anda dapat lihat ni kan, dia ada kategori dia. Ini dipanggil product driven testimonial. Okay, ramai antara kita ada product driven testimonial. Yang ini yang saya tahu anda dah faham. Betul tak? Product driven testimonial. Sebab apa kan? Dia cakap produk ni murah, produk ni bagus, produk ni elegan, produk ni cantik. Okay? Dan sebagainya. Apa yang anda perlu tahu untuk meyakinkan orang. Okay? Product driven testimonial ni kan, boleh dikatakan semua usahawan online ada testimonial yang macam ni. Setuju tak? Okay? But untuk meyakinkan orang, anda kena up sikit game anda dan anda perlu ada testimonial yang sebegini. Okay? Yang ini kan lebih kepada service driven testimonial. Okay, nah cuba anda tengok beza dia. Okay, bukan nak kata tadi tak penting, tadi penting, tapi anda kena dapatkan yang macam ni, okay, supaya orang yakin dengan perniagaan anda. Alright, nah contoh, terima kasih sis, produk Super Slim ini buatkan saya turun 10 kg dalam masa maaf, bukan yang ini, yang ini. Okay, dipanggil seller driven testimonial. Ini nama dia, seller driven testimonial, bukan services. Maaf seller driven testimonial bunyi dia macam ni. Terima kasih sis Aida. Terima kasih sis Aida Super Slim. Sentiasa pantas menjawab soalan saya dan membantu sepanjang menggunakan Super Slim. Beza tak dengan tadi? Okay, yang ini kan testimonial on the seller. Okay, tengok testimonial yang kedua.
Alhamdulillah sangat mudah dan pantas proses order Pimple Patch. Baru order semalam, hari ini dah sampai dah. Andy pemilik dia lah. Andy tambahkan free gift lagi tu. Thank you Andy. Nampak tak? The testimonial sekarang ni kan adalah seller driven. Okay? Product driven penting. Tapi now anda kena perbanyakkan seller driven. Testimonial untuk diri anda sendiri. Okay? Testimonial yang ketiga. Farid daripada Easy Takaful ini sangat mesra pelanggan. Proses mendapatkan insurans sangat mudah dan pantas. Kontak melalui WhatsApp juga pantas dibalas. Saya akan recommend Farid kepada kenalan saya. Nampak tak? Beza tak dengan yang tadi tu? Tadi product driven. Kali ni kan seller driven. Okay? Yang keempat, penghantaran perabot Woodwork Factory sangat pantas dan perkhidmatan nasihat interior percuma. Sharifah sungguh membantu saya dan suami. Okay? Dia fokus on the seller. Okay, selalu kita fikir testimonial apa tahu? Untuk orang nak beli produk kita. Now, anda kena fikir testimonial juga untuk orang beli anda. Maksud saya beli anda bukan beli anda, tak. Okay, maksud saya adalah untuk beli dan yakin dengan perkhidmatan yang anda berikan. Itu maksud dia seller driven. Okay, yang penting kat sini apa kan? Anda kena nampak beza. Product driven, dia lebih fokus on produk. Kebanyakan anda ataupun anda lihat pemilik pemilik perniagaan kat luar sana banyak product driven testimonial, which is good. Okay, but untuk upkan game anda kena tambahkan juga seller driven testimonial. Ini yang akan membuatkan orang yakin dengan anda. Okay, sebab bila anda baca pun kan dia ada that human touch, betul tak? Okay, dia ada that human touch untuk orang lagi yakin, untuk orang beli dari anda. Okay, so jadikan tip kita yang kedua, strategi yang kedua adalah fikirkan seller driven testimonial. Okay, dan soalan dia kan adalah macam mana nak dapat testimonial macam ni? Betul tak? Okay, so jadi saya nak kongsikan dengan anda ada satu teknik, satu strategi yang saya belajar daripada Azizi Ali. Okay, ingat Azizi Ali yang menerbitkan buku saya yang pertama. Okay, syukur sangat-sangat. Okay, oleh kerana Azizi Ali lah saya dikenali sebagai Irfan Khairi seperti mana yang anda kenali hari ini. Okay, but pada mulanya kan saya hasilkanlah buku saya sebab Azizi Ali minta saya buat buku dan dia nak terbitkan buku, dan buku saya ni kan dia tak ada testimonial. Biasalah buku mana ada testimonial bila baru lepas dituliskan. So jadi kan saya tanya Azizi Ali, Abang Azizi macam mana ni buku kita ni tak ada testimonial. Okay, and then dia kata okay Irfan, dia ajar satu benda macam ni buat. Okay, now dalam industri buku apa yang mereka buat? Okay, memang bila seseorang tu menulis buku seperti mana buku-buku yang anda dapat lihat kat depan ni kan, bila kita buat buku, mana ada testimonial? Testimonial tak ada kan? Tapi betul tak? Selalunya kan di belakang buku, especially buku-buku Mak Saleh, okay, anda akan dapat lihat ada testimonial. Betul tak? Macam mana tu? Mana datangnya testimonial sedangkan buku tu baru je dikeluarkan, baru diterbitkan. Okay, so ini yang Azizi Ali ajar. Okay, Azizi Ali ajar kan menggunakan pre-formatted testimonial. Okay, dan mula-mula saya tak faham apa benda ni. Okay, apa benda pre-formatted? Dia katakan bila nak minta testimonial kepada orang, bagi beberapa pilihan testimonial yang dah siap kita tulis. Right? Kita tulis contoh 5 testimonial. Testimonial 1, 2, 3, 4, 5. And then minta seseorang tu kata apa tau? Kata boleh tak bagi testimonial? Okay, kalau you tak ada masa nak tulis testimonial, boleh tak pilih daripada 5 ni? Nampak tak? Itu pre-formatted. Okay? Dan sebelum ni kan saya tak tahu pun benda ni exist. Selama ni, apa yang saya fikir adalah bila testimonial, okay, kita minta testimonial, orang tu bagi testimonial. Macam itulah kita buat. Betul tak? Tapi ini yang terjadi dalam industri buku. Dalam industri buku, banyaknya kan dah pre-formatted dah. Okay? Iaitu kan penerbit akan bagi dalam 5, kadang-kadang 10 pilihan testimonial kepada seseorang prospek untuk beri testimonial. Okay? Tapi dia katalah, minta testimonial, boleh tak tulis testimonial? Tapi kalau tak ada masa, boleh tak pilih daripada 5 ni, yang mana yang kita boleh letak nama anda? So jadikan target market kita tu, orang tu kan akan, kalau orang tu rajin, dia akan tulislah testimonial sendiri. Tapi seseorang tu kan secara psikologi dan juga pengalaman saya selama 20 tahun dalam bidang perniagaan, orang tu kalau diberi 5 pilihan di mana dia tak perlu nak tulis testimonial, dia nampak 5 pilihan, dia akan tengok, okeylah guna yang ini, guna yang nombor 2, contoh. Betul tak? Okay? Contoh pre-formatted testimonial macam ni tau. Anda dah siap-siap bagi beberapa testimonial kepada seseorang yang nak anda minta testimonial. Tapi yelah, of course, secara etika dia adalah jangan kata, okay, pilih yang mana satu you nak. Okay? Bagilah peluang dia beri testimonial dia. Okay? Macam tu. Itu dari segi etika lah. Kita kata, boleh tak bagi testimonial, tapi kalau tak ada masa, you boleh pilih daripada 5 ni, yang mana satu yang kita boleh tulis nama anda. Okay, contoh yang katalah dia tu pilih yang nombor
Nombor satu, okay? Beautiful and functional all the same time. The only thing better than the product is the customer service. Irfan Khairi. Okay, sebab apa kan? Saya malas nak tulis testimoni saya sendiri, saya pilih nombor satu, settle kerja saya. Faham tak konsep pre-formatted testimonial ni? Okay? Clear tak so far? Best tak teknik ni? Okay? Dan anda boleh lakukan ini. Anda boleh buat testimonial seperti mana yang anda nak tadi, yang seller driven testimonial. Okay? Menggunakan seller driven testimonial, anda boleh tulis beberapa testimonial. Nak tulis product driven pun boleh, seller driven, anda pelbagaikan lah. Okay? And minta prospek anda, boleh tak tuliskan testimonial, tapi kalau bro tak ada masa kan, cuba pilih daripada 5 ni kan, mana yang paling sesuai. Nampak tak cara dia kat situ? Then anda dapat testimonial yang paling best, product driven dapat, sales driven pun dapat. Best tak teknik ni? Saya rasa best kan? Okay? Clear kan? Cantik. Alright. Ada sedikit tip bonus yang saya nak sharekan dengan anda. Okay? Tip bonus dia adalah ni. Tambahan sedikit. Okay? Reverse testimonial. Okay? Saya nak beri anda reverse testimonial. Maaf sangat kenapa saya gelak. Anak kucing saya ni duk mengacau saya. Kucing saya tengah kacau saya. Kejap. Kasih Chan. Okay. Balik kepada sini. Ada sedikit bonus tip. Kalau anda rasa tadi tu dah best, okay, ini bonus tip untuk anda. Saya nak minta anda tulis sebab apa kan saya tak ada contoh untuk anda. Apa maksud dia reverse testimonial? Okay. Reverse testimonial, minta anda tulis sebab saya tak ada contoh. Dia something like this tau. Okay. Dia something like this. Testimonial tu, mula-mula dia terbalik sikit. Dia reverse sikit. Okay. Ataupun bunyi dia lebih kurang macam ni lah. Maksud saya terbalik ataupun reverse macam ni tau. Macam ni. Pada mulanya, saya ragu-ragu nak order daripada Pimple Patch. Tapi dah lepas order, bla 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 sekian-sekian. Nampak tak? Testimonial tu kan, pada mula-mulanya kan, dia tulis. Pada mulanya kan saya ragu-ragu nak beli Pimple Patch sebab takut ianya tak efektif. Tapi lepas dah beli Pimple Patch, baru saya dapati Pimple Patch ni sangat-sangat efektif dan seller dia Sharifah kan sangat-sangat pantas hantar order kepada saya. Itu maksud dia reverse testimonial. Di awal dia, anda kena bunyi dia negatif dulu. Okay, sebab apa kan? Anda nak meyakinkan orang. Anda kena fikir dari prospek orang, orang boleh tengok anda, dia pun mungkin ada keraguan tersebut. Okay, tapi bila dia nampak Pimple Patch ni, dapat testimonial daripada seseorang tu kata, awal-awal kan saya ragu-ragu dengan Pimple Patch. Tapi kan lepas gunakan Pimple Patch, sangat-sangat efektif. Dan Sharifah pun sangat membantu menggunakan Pimple Patch ni. Terima kasih Sharifah. Contoh macam tu. Clear tak? So, anda gunakan reverse testimonial. Okay. Contoh, pada awalnya kan, ni satu lagi contoh lah. Pada awalnya, saya rasa macam nak dapatkan takaful ni kan satu proses yang rumit, yang susah dan sebagainya. Tapi sejak bertemu dengan Farid mempermudahkan segala-galanya. Nampak tak? Itu maksud dia reverse testimonial. Awal-awal kan, suarakan keraguan, kerisauan, okay, supaya kita reverse kan, sebab kita nak meyakinkan orang lain. Orang lain pun ada that keraguan dalam kepala mereka. Orang lain pun ada that kerisauan dalam kepala mereka. So bila mereka baca testimonial yang bentuk reverse ni kan, mereka rasa aku pun macam tu juga. Aku pun risau juga nak beli Pimple Patch. Aku pun takut juga lecehnya proses takaful dan sebagainya. Alright? So jadi hopefully anda dah tulis apa maksud reverse testimonial dan anda fahami dan anda boleh terus aplikasikan teknik ni, dan teknik ni kan sangat-sangat efektif untuk meyakinkan orang. Boleh tak macam tu? Clear kan? Alright, jom kita masuk poin yang ketiga. Strategi yang ketiga. Strategi pertama tadi, tunjukkan anda ni pakar, fokus, niche kepada satu bidang saja. So bila anda niche pada satu bidang, orang nampak anda ni pakar dalam bidang tersebut. Nombor 2, testimonial sebagai penjual, testimonial sebagai seller. Okay, seller based testimonial tadi tu. Yang ketiga, hasilkan brand story dan kongsikan. Okay, dan hasilkan brand story ni kan, now brand story is a long, cerita dia panjang. Okay, dalam modul saya nanti saya akan kongsikan dengan anda, bagi anda yang belum join program saya, stay back sebentar, saya akan kongsikan dengan anda sebentar lagi mengenai brand story. Tapi just to give you an idea, saya selalu gunakan teknik brand story, okay, untuk meningkatkan keyakinan orang lain. Okay, saya selalu gunakan teknik brand story untuk semua perniagaan saya untuk meningkatkan keyakinan orang lain, dan anda pun perlu gunakan brand story. Nah, sebab apa? Okay, nah sebabnya macam ni tau. Katalah, talking about story lah katakan kisah, cerita. Nah, betul tak? Setuju tak kalau saya tanya anda macam ni tau? Kalau anda tengok movie yang based on real story adalah lagi best. Betul tak?
Okay, contoh Braveheart, Titanic, Pursuit of Happiness. Saya rasa many of you pernah tengok kan Pursuit of Happiness kan? Ataupun baru-baru ni, a few years ago, 12 Years of Slave, Apollo 13. Movie yang based on real story ni kan, bila kita tengok, best sangat-sangat. Betul tak? Kita rasa macam connected. Okay, kita rasa macam connected dengan movie tersebut. Right? Secara psikologi, orang suka kisah benar. Secara psikologi, orang suka kisah. Secara psikologi, orang suka story. So dalam perniagaan, untuk meyakinkan orang, anda kena create story untuk perniagaan orang, perniagaan anda. Okay? Ini dipanggil brand story. So jadikan saya nak tunjuk contoh kepada anda. Contoh brand story kepada anda adalah yang saya ulang pada awal-awal tadi, mungkin saya dah ulang 2 kali dah brand story ni pada webinar ni kan, adalah pada tahun 2000 saya mulakan perniagaan internet. Saya main redah je, and then perniagaan saya gagal. Betul tak? Okay, dalam masa setahun saya dapat 3 pelanggan saja. Sebab apa kan? Saya kurangnya ilmu. Okay, dan kemudian saya belajar ilmu dan sebagainya. Bagi saya, okay, apa yang saya kongsikan dengan anda di awal webinar ni, saya tengah kongsikan brand story sebenarnya. It's a calculated, it's a strategy. Okay, and dalam tengah-tengah tadi saya kongsikan mengenai bagaimana saya jumpa Azizi Ali. Itu brand story sebenarnya. Nak bagi anda yakin dengan saya sebab kita ada brand story. Okay, anda kena create brand story untuk perniagaan anda. Okay, now saya nak sharekan dengan anda brand, segala contoh. Saya nak bagi anda lagi 2 contoh supaya anda nampak bagaimana saya create brand story untuk perniagaan saya. Okay, now some of you mungkin tahu, okay, antara produk saya import export adalah Ajwa of Madinah. Okay, dan apakah brand story dia? Kisah dia bila saya kongsikan kat media sosial saya, tak kira lah dekat live ke, dekat apa namanya, dekat Instagram ke, dekat Facebook kan dan sebagainya kan, saya kongsi macam ni tau. Saya kongsikan bahawa last year kan saya pergi ke Tanah Suci Mekah, and then saya duk cari idea perniagaan. Okay, saya nak cari idea perniagaan baru, and at the same time kan, masa tu, ni kisah benar lah, bukan kisah tipu, ni memang kisah benar. Okay, at that time saya menulis buku mengenai Abdul Rahman Auf. Okay, saya menulis buku mengenai Sayyidatina Khadijah Khuwailid. Okay, dan juga saya dalam proses tak siap lagi buku mengenai Rasulullah SAW, kepimpinan Rasulullah SAW. So jadikan saya buat banyak research. Okay, and buku-buku ni kan saya bagi free je. Okay, bagi anda yang tak pernah download buku saya, download kat abdurrahmanauf.com, khadijahkhuwailid.com. Okay, buku-buku ni free je saya buat. Okay, and dalam proses saya menulis buku tu kan, saya buat research. Apa yang saya dapati kan? Saya dapati Abdul Rahman Auf, Sayyidatina Khadijah Khuwailid, okay, Rasulullah SAW, ketiga-tiga mereka mempunyai persamaan dalam bidang perniagaan. Iaitu kan, salah satu produk yang mereka jual, okay, pemimpin-pemimpin Islam kita yang kita sayang sangat-sangat, okay, adalah kurma. Okay, ketiga-tiga mereka menjual kurma. So kat situ kan saya fikir, why not saya pun buat bisnes kurma. Okay, why not saya lahirkan juga usahawan-usahawan yang nak buat bisnes kurma. Sebab apa? Sebab saya dapat idea daripada hasil research saya menulis 3 buah buku ini. Okay, dan saya kongsikan itu sebagai brand story saya. Dan orang akan ingat. Most probably anda yang dengar cerita saya sekarang ni kan akan ingat sampai bila-bila kenapa IK buat bisnes kurma. Betul tak? Okay, anda akan ingat sampai bila-bila. Okay, because saya sampaikan kepada anda dalam bentuk story, dalam bentuk cerita. So, anda kena fikir apakah story anda, apakah cerita anda yang anda boleh kongsikan dengan orang ramai supaya orang ingat dan orang lagi yakin dengan anda. Sebab bila ada story ni kan, secara emosi keyakinan akan dapat ditarik. Okay, saya buat satu lagi contoh. Okay, ni satu lagi contoh. Nah, salah satu produk yang saya jual juga import export, macam saya katakan tadi, saya ni serial entrepreneur, saya ada beberapa perniagaan saya jalankan serentak. Okay, tapi take note apa nama ni, kurma tu laba web lain. Okay, perniagaan lain semua saya niche kan. Okay, semua saya fokuskan. Okay, itu maksud dia niche tadi tu. Orang nampak kita ni pakar buat kurma. This is a good point. Maaf saya nak balik kat sini, baru teringat. This is a good point. Kurma kat dunia ni ada lebih 200, betul tak? Ada lebih 200 kurma dekat dunia ni. Okay, jenis kurma. Tapi kenapa saya jual ajwa sahaja? Okay, sebab niche. Saya nak orang nampak saya ni pakar ajwa dari Madinah. Clear tak? Itu poin saya yang pertama tadi tu. Okay, strategi yang pertama tadi saya kepada anda tadi tu. Bila kita fokus, orang nampak kita ni pakar. So now bila anda dapat lihat saya punya bisnes ni, Ajwa of Madinah ni, nampak macam saya ni pakar Ajwa of Madinah. Nampak eksklusif, betul tak? Nampak prestige dia dekat situ. Setuju tak macam tu? Okay, itu poin kita yang pertama. Saya aplikasikan juga dalam perniagaan saya ni. Okay, right. Ni satu lagi brand story. Kita kembali kepada ini pula. Okay,
Ini salah satu perniagaan saya juga, iaitu kan saya import export, okey, dan juga cari pengedar sejadah sujud nama dia. Sejadah sujud ni adalah sejadah yang boleh dimuatkan dalam poket. Anda dapat lihat gambar yang belah atas belah kiri, okey. Kalau abang-abang sadar, boleh lipat sejadah ni muat dalam poket, okey. Kalau akak-akak juga boleh lipat sejadah ni, boleh muat dalam beg tangan. Dia nampak elegan, dia nampak cantik, dia nampak simple, tapi bila dilipat pula. Bila dibuka daripada lipatan dia, boleh jadi sejadah yang besar seperti mana gambar yang kat bawah tu. Okay. So jadikan ini sejarah sujud, salah satu produk saya juga. Okay. Tapi brand story dia macam mana tahu? Ini kisah benar. Sekali lagi ini kisah benar bagaimana saya promosikan sejarah sujud ni kan. Tahun lepas saya bawa anak-anak saya pergi dentist dekat Dubai lah. Okay. Saya bawa anak saya pergi dentist, and then kan masa tu masuk waktu solat asar. Masuk solat asar kan, saya nak cari surau. Biasanya dekat bangunan tu adalah surau, tapi kan somehow petang the lobby dah tutup, reception tak ada, saya tak tahu mana surau. Okay, sebab kita tak nak lewat-lewatkan waktu solat, saya pun ambil air semayang dekat toilet, okay, and then kita solat je lah. Saya pergi dekat fire exit, and then saya solat dekat situ. Okay, zaman sekarang kan kat phone anda kita boleh download memang dah ada dalam phone anda kot, okay, kompas, betul tak? Kompas kiblat, okay, and so jadi tak kira lah, saya pun solat lah dekat kaki lima dekat fire exit tu sebab kita tak nak lewat-lewatkan masa, right? So jadi lepas solat kan, tak ada berlapik lah. Saya solat dekat kaki lima atas konkrit. Adalah sikit rasa ragu-ragu sebab orang jalan-jalan kat situ, tapi sebab kita nak solat, kita solat jugalah kan. Macam anda lah, anda pun akan lakukan juga. Okay, so jadikan lepas solat kan, saya angkat phone saya balik, okay, and then saya search apa kan? Saya search poket sejadah. Okay, sebab apa kan saya fikir, saya dalam keadaan macam tu, bermasalah saya nak solat, tapi kan susah nak bawa sejadah yang biasa, yang besar. Ada tak cara untuk saya dapatkan travel sejadah, poket sejadah dan sebagainya? Okay, dan saya Google, okay, dan saya jumpalah beberapa pengeluar, and at the end of the day kan, long story short, okay, saya contact salah seorang pengeluar ni dari Indonesia, okay, and kita hit it off, okay, mereka datang ke KL, jumpa dengan saya, meeting dan sebagainya, and mereka decide, okay, nak jadi partner dengan saya untuk saya buat worldwide distribution of sejadah sujud ni, okay. Now, walaupun saya bercerita dengan anda, sebenarnya kan that's the brand story. Bagaimana saya bawa anak saya pergi ke dentist, bagaimana saya solat dekat fire exit, okay, and then tak ada sejadah, and then saya pergi Google menggunakan phone saya, and then jumpa pengeluar daripada Indonesia, and then kita buat partnership. Itu brand story saya. Okay, dan itu yang saya kongsikan di Facebook, di media, di laman web, di Instagram dan sebagainya, supaya orang ingat brand story kita. Dan sedikit sebanyak anda most probably akan ingat kisah ni sampai bila-bila, betul tak? Okay, kalau anda terdengar sejut, ni IK ni bawa anak pergi dentist and then solat dekat tepi kaki lima, confirm anda akan ingat. Okay, sebab kita create that story untuk perniagaan kita. Once you dah create brand story, orang akan ingat, orang akan lebih yakin dengan perniagaan anda. Okay, so anda kena fikir bagaimana nak create that brand story kepada anda. Hari ni saja kan saya dah tunjuk, in fact saya tunjuk 4 brand story kepada anda. Saya bercerita, okay. Contoh bagaimana saya gagal dalam perniagaan internet. Okay, itu brand story yang saya pertama. Tahun pertama saya gagal. Okay, brand story yang saya kedua saya kongsikan dengan anda bagaimana saya mula menulis buku daripada Aziz Ali. Itu pun brand story juga. Saya create that story, kisah benar, okay, around perniagaan saya. Okay, bagaimana saya mula dapat idea untuk import export kurma, ajwa. Okay, dan yang terbaru ni kan, bagaimana saya create that brand story kepada anda kan mengenai sejadah sujud. Okay, teknik ni kan sangat-sangat powerful. Right? Kalau anda tahu how to create brand story untuk perniagaan anda, orang lebih yakin dengan anda dan lebih ramai lagi akan beli dari anda. Orang yang akan cari anda. Boleh tak macam tu? Clear tak? Okay, dan once you ada brand story kan, anda kongsikan brand story anda ni kan di media sosial, kongsikan di mana-mana sahaja, Facebook, live ke, dekat Instagram ke, dekat email ke, dekat laman web ke, dekat TikTok ke, tak kiralah di mana saja, kongsikan brand story anda. Dan ini akan menarik lebih ramai orang untuk minat dan yakin dengan produk dan perkhidmatan anda. Boleh macam tu? Okay, so jadikan itu 3 strategi dia. 1 jam saya dapat bersama anda dengan 3 strategi dia kan. Nombor 1, tunjukkan anda ni pakar dan orang akan yakin. Kecilkan skop anda. Don't be jack of all trades and master of none. Tapi kan fokus, bila anda fokus, orang lebih yakin dengan anda sebab anda tunjukkan kepakaran anda dalam satu bidang tersebut.
Kedua, gunakan teknik testimonial sebagai penjual. Testimonial produk memang anda dah tahu, tapi kali ini kan anda upkan sikit testimonial anda sebagai penjual untuk orang lebih yakin dengan anda. This is something yang practical anda boleh lakukan seperti mana yang Azizi Ali ajar saya dan saya dah sampaikan ilmu ni kepada anda. Gunakan pre-formatted testimonial, nama je tadi. Okay. Dan yang ketiga kan anda kena create brand story. Okay. Kalau anda nak tahu bagaimana nak create a perfect brand story kan, insyaAllah dalam program saya nanti saya akan sharekan dengan anda lebih detail lagi. Right? So apa pendapat anda tentang kita punya webinar pada kali ini? Harapnya memberi manfaat kepada anda. Okay? Khusus kepada anda, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana ikuti webinar kita. Walaupun 1 jam, masih lagi khusyuk, masih lagi online bersama saya kan. Tapi seperti mana yang saya sebutkan kepada anda tadi, bagi anda yang nak tahu lebih lanjut tentang program saya kan, stay back sebentar, 15 minit, 20 minit macam tu kan, saya nak sharekan tentang program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Okay? Bagi anda yang tahu tentang program saya, tak nak dengar pun tak apa. Okay? So jadi sesi webinar dah tamat. Okay, now saya nak masuk ke bahagian kedua, iaitu kan saya nak kongsikan dengan anda yang nak tahu tentang program saya ni. Boleh tak macam tu? Okay, just 15 minit, 20 minit macam tu saja. Harapan saya sejam yang pertama memberi manfaat kepada anda. Harapan saya adalah dalam 20 minit yang akan datang ni kan memberi lebih banyak manfaat supaya anda tahu bagaimana anda yang baru nak mulakan perniagaan online ataupun anda nak kembangkan lagi perniagaan anda kan, bagaimana nak gunakan teknik dan strategi perniagaan internet ni kan untuk meramaikan lagi pelawat anda, meningkatkan keyakinan mereka dan convert lebih banyak sale anda dan hopefully insyaAllah ada rezeki kembangkan lagi perniagaan anda. Okay, so next session 15 minit untuk anda di mana saya nak kongsikan dengan anda tentang program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Harapan tadi memberi manfaat, ini memberi lebih manfaat dan Alhamdulillah pada tahun lepas saya mendapat award pada hujung tahun lepas, okay, sebelum COVID, okay, saya mendapat award Malaysia Top Achievers 2019 dalam bidang Leadership Excellence in Online Marketing. Sekali lagi daripada doa anda, sokongan anda semua, saya mendapatlah all this award. Tapi kan award kepada saya tak bermakna kalau anda tak mendapat manfaat daripadanya. Okay, so program saya ni, okay, akan bermula tak lama lagi, okay, dan Alhamdulillah telah melahirkan paling ramai usahawan online dari rumah sejak tahun 2006 lagi. Contoh macam pelajar saya tunjukkan tadi, macam Erin Azmi tadi, saya tak ingat Erin ni pelajar tahun berapa pun. Okay, dah lama dah, at least 3, 4, 5 tahun kot kan, saya pun tak pasti. Okay, kot Erin dah sharekan tadi. Alright, so sejak 2006 kan saya telah melahirkan, kami di IKSB telah melahirkan paling ramai usahawan online berjaya. Hopefully manalah tahu ada rezeki anda nak tahu lebih lanjut, okay, do join program kami ni. Asal usul program ni macam mana tahu? Asal usulnya kan saya kenalikan program ni di AU, Asia University, okay, dan juga saya juga kendalikan program ni kan dekat Open University Malaysia, OUM, and di universiti ni kan kami kendalikan selama dekat 5 tahun jugalah. Okay, 2011, 2013 kami kendalikan kat universiti. Cuma kemudian kan kami dah tak buat dengan universiti. Okay, sebab apa tak buat dengan universiti nanti saya akan sharekan dengan anda. Okay, di mana perniagaan kami berkembang dan kita ada pusat latihan kami di Oval Damansara. Seperti mana yang anda dapat lihat dekat skrin anda depan sekarang, depan anda ni kan, ini program kami di Oval Damansara sebelum COVID-19. Okay, sebab tu rapat-rapat, sebab tu tak pakai topeng, nanti anda jangan pergi report pula, anda kata apa ni IK buat program tak social distancing tak? Ini gambar sebelum COVID-19. The thing is kan, bila COVID-19, bila Perintah Kawalan Pergerakan, kami dah tak buat dah program macam ni. Okay, kami buat program secara online. Okay, 100% secara online di mana anda belajar melalui program ni kan dari keselesaan rumah anda sahaja. Macam mana? Macam ni lah, menggunakan platform webinar seperti mana exactly yang anda bersama saya sekarang. Okay, dalam kasihkan pengambilan terbaru akan bermula 2 hari bulan Ogos, beberapa hari sahaja lagi dah akan bermula. Anda tak perlu datang ke pusat latihan kami. Okay, sebab apa kan program sekarang ni secara online and it's a blessing in disguise. Sebab apa kan sejak COVID lagi saya selalu kata kepada kru-kru saya, kata benda ni it's a blessing in disguise. Sebab ramai pelajar-pelajar saya ada yang daripada Sabah, Sarawak, daripada Johor, daripada utara, daripada Pantai Timur, mereka katakan alamak susah nak join program IK sebab kena datang ke Oval Damansara. Okay, kena datang setiap bulan, kena datang sampai 2 kali. Okay, susah, ramai tak dapat join. So sejak COVID-19, kami dah tak buat kelas bersemuka, kami buat kelas secara online di mana ramai dapat join daripada
serata Malaysia, and in fact ada pelajar-pelajar saya daripada luar negara, orang-orang Malaysia dari dua negara pun ada tak join juga. Okay, so pengambilan terbaru pada 2 hari bulan Ogos ni memang kelas secara online saja, and just nak bagi tahu anda, kalau anda rasa program ini sesuai untuk anda, booking tempat anda, oleh kerana program saya ni kan alhamdulillah selalu penuh. Okay, memang selalu penuh. So jadi untuk booking kan nanti Razir Rahman, Amirul Hafizi akan beri contact number mereka, anda boleh hantar WhatsApp kepada mereka untuk booking tempat, sebab program saya ni kan alhamdulillah selalunya penuh. Okay, now so konsep program kita macam mana tahu? Kelas macam ni secara live, secara online, kita akan kendalikan 2 kali sebulan. Okay, sebab itulah tadi ralat sikit, mereka-mereka yang jauh kena datang ke pusat datang saya ni kan sebulan 2 kali. Tapi sekarang dah tak perlu datang, anda dengar saja, anda buka komputer anda ke, anda punya phone ke, tab anda seperti sekarang ni, anda ikuti program bersama saya sebulan lebih kurang 2 kali macam tu. Okay, and the thing is kan, bukan sebulan 2 kali saja, okay, but bimbingan pun setiap hari, hampir setiap hari kan, saya akan bagi material kepada anda, nota kepada anda, video, rakaman, setiap hari akan ada notes, information, pembelajaran. Tetapi secara live macam ni, sebulan 2 kali saja. Okay, sekali kelas 3 jam. Kalau anda rasakan kelas bersama saya tadi, 1 jam tadi memberi manfaat kepada anda, okay, hopefully memberi manfaat kepada anda, program kita ni kan sekali bersama saya 3 jam. Okay, 3 jam lah saya bersama anda. Okay, and bila 3 jam, grup kita kecil saja, okay, dalam 40-50 peserta sahaja. Kita tak nak ramai macam sekarang ni beratus yang sedang online bersama saya. Saya tak sempat nak kenal anda, saya tak sempat nak tengok nama anda, saya tak sempat nak baca soalan anda pun sebab terlalu ramai. Okay, and bila dalam kelas, that's why kita punya kelas ni terhad. Okay, saya sempatlah nak kenal dengan anda, sempat nak membalas message anda and interact dengan anda. Okay, and kelas kita 3 jam setiap kali, insyaAllah. Okay, so konsep kita juga adalah business based assignment. Okay, now apa maksud dia business based assignment? Ada 2 maksud dia kat sini. Yang pertama adalah program ni kan sesuai untuk anda yang belum ada idea perniagaan. Katalah anda tak ada idea perniagaan, anda masih lagi zero, berminat nak mulakan bisnes tapi tak tahu nak mula kat mana. Then program ni sesuai. Sebab modul pertama, pada hari pertama, kita ajar anda macam mana nak cari perniagaan yang terbaik untuk anda mulakan. Berdasarkan apa yang anda minat, berdasarkan permintaan yang tinggi, berdasarkan persaingan yang rendah, berdasarkan niche yang terbaik. Ingat tak, tadi kita dah belajar niche dah kan? Okay, saya akan go deeper lagi konsep niche untuk membantu anda-anda yang belum ada perniagaan, okay, mulakan perniagaan anda. Just nak tanya anda, yang sedang online bersama saya sekarang ni kan, anda dah ada perniagaan ke belum? Boleh tak tolong jawab dekat ruang komen? Okay, dah ada ke belum? Okay, so bagi anda yang belum ada perniagaan, insyaAllah program ni akan membantu. Now, saya tengok ada yang dah ada perniagaan. Bagi anda yang ada perniagaan, ini sebab kedua dia. Okay, business assignment dia. Bagi yang dah ada perniagaan, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana nak cara yang sebenar, bawa perniagaan anda ke internet, okay, and kembangkan lagi perniagaan anda cara yang betul. Okay, seperti mana anda dapat lihat tadi, contoh macam Irin ada, contoh macam Wahidah pun ada tadi saya tunjukkan kepada anda. Ini antara pelajar-pelajar kami, okay. Bawa perniagaan sedia ada anda dan kembangkan lagi di internet. So tak kira lah sama ada anda tak ada perniagaan atau dah ada perniagaan, insyaAllah program ni kan sesuai untuk anda. Sebab kita akan fokuskan kepada bisnes anda sepanjang 10 modul kami. Okay, now not just 10 modul tau. Walaupun saya sebut 10 sekarang, ada sedikit bonus lagi. Now, okay, now hopefully pelajar-pelajar saya yang lepas dah tak online. Sekarang kita dah tambah satu lagi modul. Okay, ada 11 modul. Okay, gurau saja kalau pelajar saya masih online, saya akan tambahkan juga untuk pelajar-pelajar saya yang lepas modul bonus ni. The truth is kan sekarang kita ada 11 modul. Okay, nanti saya akan sharekan dengan anda apakah 11 modul ke semuanya untuk anda go through. Okay, so business assignment kan setiap satu modul ni kan anda perlu bawa perniagaan anda daripada zero, okay, ataupun daripada perniagaan yang sedia ada untuk kembangkan lagi. Nanti saya akan go through ke 11 modul yang kami akan sampaikan kepada anda. Okay, sebelum ini, okay, in fact sebelum ni lah modul-modul kita yang lepas, okay, ataupun intake kita yang lepas kan, kita ada 10 modul saja. Tapi untungnya bagi anda yang join mulai sekarang ada 11 modul. Kita bonus, kita upkan lagi untuk anda. Okay, nanti saya akan sharekan dengan anda apakah modul yang tambahan tersebut. Okay, so not just kita bantu anda dalam bisnes anda, kembangkan bisnes anda daripada zero ataupun daripada di mana anda sekarang, kita bagi bantu anda bimbingan selama 9 bulan. Program kami ni pun lebih kurang 9 bulan juga. Okay, sebab apa kan ada 11 modul kesemuanya. 9 bulan ni kan adalah bantuan dan bimbingan, support. Apa maksud dia tahu? Contoh ni kan,
antara modul yang kami sampaikan kepada anda adalah modul teknikal. Contohnya bagaimana nak bina laman web. Okey, ahla kasih kan, kalau anda tak tahu nak bina laman web, anda kena upah orang bina laman web. Kat situ pun ada charge dia 3-4 ribu ringgit. Okey, untuk upah orang bina laman web. Tapi dalam program ni kan kami ajar anda dan anda jimat 3-4 ribu ringgit bagaimana nak bina laman web. Okey, so anda belajarlah bina laman web daripada rumah. Okay. Kalau daripada rumah, kadang-kadang bila kita buat benda yang teknikal ni kan, benda yang praktikal ni, kadang-kadang kita perlukan bantuan. Alamak, tak ingat apa yang saya sampaikan, terlupa macam mana nak drag and drop, bagaimana nak bina laman web kan. Kami akan bagi bantuan dia, guide dia semua akan bagi. Okay? Tapi kalau kat rumah anda perlukan bantuan tambahan, just contact kami saja. Boleh call kami, boleh online chat dengan kami secara live, okay, boleh tanya kat grup kita yang tertutup, okay, di mana kami akan bantu anda secara online kan, untuk menjawab apa saja soalan anda, untuk siapkan assignment anda tu. Assignment adalah perniagaan anda, your business. Okay? So jangan risau, bantuan dan bimbingan ni kan unlimited. Okay, and not just unlimited secara online. Okay, yang ni especially bagi anda yang dekat-dekat dengan KL. Bagi anda yang dekat dengan KL, kita juga bagi bantuan tambahan secara offline. Maksudnya apa tahu? Anytime anda boleh datang ke pejabat kami. Cantik kan pejabat kami? Inilah Oval Damansara. Tapi anda dapat lihat social distancing. Okay, kosong saja. Kami still buka pejabat kami untuk coaching, untuk personal coaching, one-on-one, okay, untuk anda berjumpa dengan kami, bawa laptop anda, of course kami akan ambil semua, kami akan gunakan semua SOP yang ditetapkan oleh kerajaan untuk keselamatan kesihatan COVID-19, okay, yang ni pun kami welcome anda. So bantuan kami kan adalah secara online dan juga offline, okay, and of course kalau ada yang jauh-jauh tak boleh datang, tak apa, kita memang bantuan kami adalah secara online. Bagi anda yang dekat, yang nak datang jumpa, boleh juga datang. Okay? Bagi anda yang jauh pun, nak datang jumpa pun boleh. Tapi saya tahulah kekangan untuk datang. Manalah tahu, ada masa nak datang, datanglah juga. Okay? So bantuan dan bimbingan kami adalah dua. Okay? Offline ada, online pun ada. Okay? So jom kita masuk apakah modul yang akan dipelajari sepanjang modul ni, sepanjang program ini. Macam saya katakan, program kita ni lebih kurang 9 bulan dan ada 11 modul. Okay, dan ini adalah modul-modul dia. Okay, dan anda dapat lihat kan ada 10 modul yang cantik, yang bergambar, yang bergrafik tu. Tapi ada satu tambahan. Yang tambahan tu kan kita tak sempat lagi buat grafik sebab ini modul yang baru. Okay, tetapi now ada 11 modul in total. Okay, kita mulakan dengan yang pertama. Jom saya bawa anda ke semuanya kan. Modul yang pertama, okay, kelas yang pertama adalah foundation. Bagaimana nak cari idea perniagaan yang terbaik. Okay, bagaimana nak pilih perniagaan yang terbaik berdasarkan niche seperti mana yang saya sebutkan kepada anda, especially bagi anda yang belum ada perniagaan. Okay, bagi anda yang dah ada perniagaan, bagaimana nak bawa perniagaan anda ke internet. Alright, saya akan tunjuk anda bagaimana nak cari demand, bagaimana nak tengok permintaan dia di bahagian mana, bagaimana nak tengok persaingan dia macam mana. Okay, untuk cari perniagaan, ada baiknya kita cari perniagaan yang mempunyai permintaan yang tinggi, mempunyai persaingan yang rendah. Dan kalau perniagaan anda mempunyai persaingan yang tinggi, nak buat apa? Kita kena jenamakan perniagaan kita. Okay? So dalam modul kita ni kan, saya ada teknik dan strategi bagaimana nak brandingkan perniagaan anda supaya anda berbeza dengan pesaing-pesaing anda yang lain. Di internet kita boleh jual produk, fizikal boleh jual, kita boleh jual perkhidmatan pun boleh jual, tapi ada satu lagi yang saya nak ajar anda kan, kita boleh jual produk digital. I'm sure anda pernah lihat e-book, betul tak? E-book ataupun apa saja produk digital, ianya adalah produk yang paling laris di internet. Saya akan kongsikan dengan anda bagaimana nak hasilkan produk digital untuk anda jual di internet dan dapatkan 100% profit. Yes, 100% profit e-book ni. Kalau anda hasilkan e-book RM50, anda jual, anda dapat RM50. 100% profit. Cepat sangat-sangat untuk anda cover modal. Okay. And ada juga yang kata, alamak, e-book ni produk digital, kita kena menulis, betul tak? Okay. Jangan risau, saya akan tunjukkan kepada anda teknik strategi bagaimana nak hasilkan produk informasi tanpa menulis satu patah perkataan pun. Okay. So jadikan modul pertama ni kan is all about generating that idea. Bagaimana nak mulakan perniagaan anda yang pertama ataupun bagaimana nak bawa perniagaan anda sedia ada ke internet dan apakah pilihan untuk mulakan perniagaan yang baru. Okay. Itu modul yang pertama. Modul yang kedua. Okay. Bayangkan. Ini yang dinamakan business based assignment tadi tu. Bayangkan. Modul pertama ada dapat idea. Once you dah dapat idea, perniagaan, waktunya untuk anda bina laman web. Okay. So saya akan sampaikan modul bagaimana nak bina laman web pula. Okay. And not just bina laman web. Apakah psikologi. Okay. Tadi kan saya dah kongsikan anda tentang beberapa psikologi bagaimana nak meyakinkan orang. Dalam program ni, kalau tadi 1 jam. Nanti kan program kita ada 3 jam. Dalam tu lebih banyak lagi yang saya dapat muatkan dengan anda. Bagaimana nak hasilkan laman web supaya bila orang baca laman anda kan, lebih ramai yang akan lebih minat untuk beli dari anda. Lebih banyak, lebih ramai yang lebih yakin untuk
beli dari anda. Okey, kita akan belajar tentang psikologi, bagaimana nak menarik emosi orang, bagaimana nak buat copywriting. Kalau anda tak pandai menulis pun jangan risau, dia macam copy and paste je. Macam ada template. Okey, structure semua saya akan berikan kepada anda supaya anda yang mungkin tak pandai menulis, anda pun akan pandai menulis laman web seperti professional copywriting. Okey, ada teknik dia, ada strategi dia. Okey, dengan harapan kita, target kita, modul kedua kan, laman web anda dah siap. Nampak tak assignment dia macam mana kan? So jadikan modul pertama cari idea. Modul kedua bina laman web pula. Okey. So bina laman web artinya apa kan? Artinya once you dah siap laman web, perniagaan anda dah bermula lah. Bukan maksud dia anda kena lalui 11 modul baru bisnes anda mula, tidak. Okey. Masuk bulan depan, okey, bulan depan perniagaan anda pun dah bermula dah. Itu target kami sebenarnya. Okey. Sebab tu nama dia business based assignment. Setiap modul dia punya jarak dia lebih kurang 2 minggu. Okey. Ada 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. So bila saya ajar anda satu modul, anda ada 2 minggu untuk siapkan assignment anda. Okey. Contoh assignment kat sini adalah bina laman web. Kita akan ajar anda bina laman web, anda ada 2 minggu untuk siapkan laman anda. Kalau ada masalah, perlu bantuan bimbingan, kontak je kami. Okey. Dah siap laman web. Okey, modul ketiga adalah branding. Ingat tak tadi saya sebut tentang personal tentang brand story tadi tu. Okey, ada banyak lagi yang saya nak sampaikan dengan anda 3 jam. Tadi brand story saya dapat kongsikan dengan anda dalam masa 20 minit, 15 minit je. 3 jam. Bagaimana nak create brand story anda? Okey, bagaimana nak upkan jenama anda supaya zaman sekarang ni kan pesaing terlalu ramai. Tak kiralah produk ke, perkhidmatan ke, ataupun anda buat direct selling, anda buat MLM, okey, ataupun anda buat dropship, anda ambil daripada stokis. Produk anda ni kan sama je dengan pesaing-pesaing lain, betul tak? Okey, kalau ada beratus ejen, beratuslah orang menjual produk anda. Kalau ada beribu ejen, beribulah menjual produk yang sama tu. Macam mana anda nak compete menjual produk yang sama? Jawapan dia adalah personal branding. Jawapan dia kan adalah apakah brand story anda? Okay, seperti mana yang saya sharekan dengan anda tadi tu, creating that brand story. Okay, so once you ada brand story anda, kat sinilah orang akan ingat anda. Kalau saya tanya anda, sekarang ni kalau saya tanya anda kan, mana saya dapat idea saya jual kurma? Automatik anda dah tahu dah. Ingat tak? Kan? Bagaimana saya dapat idea jual sejadah poket sujud tu? Anda dah ingat dah. Nampak tak? Bila kita create brand story yang tepat, yang menarik, orang akan ingat. Bila orang akan ingat, orang akan lebih yakin untuk untuk beli daripada kita compare to pesaing-pesaing kita yang lain yang tak ada brand story itu. Okay, so brand story is a strategi yang sangat efektif. Okay, but it's something yang ramai orang tak tahu bagaimana nak hasilkan. Saya sering gunakan teknik brand story ni, and that's why anda jarang-jarang nampak, lihat, bukan jarang, mungkin anda tak pernah nampak pun iklan saya kat billboard, akhbar, TV dan sebagainya, sebab saya banyak gunakan brand story, saya banyak gunakan storytelling. Okay, now time masa anda pula untuk create brand story anda dan create that storytelling supaya orang lebih yakin dengan anda, orang akan ingat perniagaan anda. Okay. Modul seterusnya, pengiklanan. Of course, marketing penting. Hari ni, modul kita hari ni saya tak sentuh pun tentang marketing. Tapi of course, marketing penting. Betul tak? Okay. Marketing ni kan ada dua, yang percuma ada, yang berbayar pun ada. Okay. So, saya akan sharekan dengan anda teknik-teknik marketing yang percuma untuk anda dan juga teknik yang berbayar. Kebanyakan modul yang saya sampaikan kepada anda adalah teknik percuma. In fact, 80% penyampaian saya adalah teknik percuma. 20% adalah teknik berbayar. Teknik berbayar ni apa kan? Facebook Ads, most probably anda pun pernah guna dah Facebook Ads, dan satu lagi Google Ads. Okay? Google Ads pun teknik berbayar juga. Okay? So jadikan kita akan cover everything. Yang berbayar kita akan ajar anda, dan percuma pun saya akan ajar anda. Saya akan lebihkan banyak yang percuma sebab saya tahu yang menyertai program saya ni kan kebanyakannya adalah usaha kecilan, tak mempunyai banyak modal untuk letak iklan Facebook sampai beribu-ribu ataupun berpuluh ribu ringgit. So jadi kat situlah teknik strategi yang percuma ni kan sangat-sangat penting untuk anda. Okay? So 80% percuma, teknik percuma, 20% yang berbayar. Okay. So jadi antara teknik yang percuma yang saya akan sampaikan kepada anda adalah SEO. Bawa laman web anda ke depan enjin pencari. Okay. Maksud dia kan kalau anda masuk Google dan anda lakukan sesuatu carian. Okay. And laman web yang keluar dekat Google tu, bagaimana nak bawa laman web anda ke depan Google, saya akan tunjukkan kepada anda sekarang ni. Bila kita lakukan carian halal gelatin dekat Google, di muka surat pertama Google akan ada halaljelatin.com. Percuma sahaja. Kalau anda tahu teknik dia, bila anda bina laman web, kami akan ajar anda bina laman web dan kami akan ajar bagaimana nak bawa laman anda ke depan enjin pencari Google ni kan di muka surat pertama, okay, tanpa bayar 1 sen pun. Anda akan dapat ramai pelanggan not just di Malaysia tapi kat serata dunia. Saya akan klik pada halal gelatin ni kan. Siapa pemilik halal gelatin?
Razi Rahman yang sedang online bersama anda. Dan sebenarnya kan kisah dia, Razi Rahman pun pelajar saya pada tahun 2006. Okay, pelajar saya, antara pelajar saya yang terawal berjaya dalam perniagaan online, jual halal gelatin. Nampak tak? Jual halal gelatin sahaja. Niche. Kan? Orang nampak dia ni pakar dan mendapat pesanan daripada serata dunia, daripada USA sampailah ke Australia, daripada Korea sampailah ke Ukraine. Okay? So jadi ini konsep niche juga. Okay? Tapi apa yang saya tunjuk depan anda ni sekarang ni kan adalah kaedah bagaimana nak bawa laman kita ke depan enjin pencari secara percuma. Modul ini dikenali sebagai SEO, Search Engine Optimization. Okay? Ini modul kita yang kelima. Right? And sama juga kalau anda masuk Google lah katakan. Okay? Dan kalau anda masuk Google dan anda type contohnya perniagaan internet lah kata. Okay, let me share with you. Masuk je Google, type perniagaan internet, okay, laman web saya keluar dekat depan ni. Tanpa bayar 1 sen pun. Okay, ini pun laman web saya juga keluar dekat depan. Okay, tanpa bayar 1 sen. Sebab kita tahu teknik dia, kita tahu strategi dia. Okay, ini video saya pun keluar dekat depan juga. Okay, so bila kita tahu teknik ni kan, sebenarnya that's why saya punya modal perniagaan saya adalah boleh dikatakan sangat-sangat rendah. Because saya gunakan teknik yang percuma, kaedah strategi yang percuma. Ada banyak teknik kaedah percuma. Itu yang saya nak sharekan dengan anda juga. Cuba saya cari warna perniagaan contohnya. Dapat juga laman saya kat depan. Dekat situ. Okay. Ini contoh menggunakan SEO. So SEO adalah bila orang cari perniagaan kita kat internet, orang akan jumpa. Percuma sahaja. Tapi anda kena belajar teknik dan strategi dia. Ini adalah modul kita yang seterusnya. Modul kita yang kelima. So apakah modul kita ke-6? Video marketing. Dan ini akan sangat-sangat trend sekarang ni kan. Saya tak tahu macam mana nak tekankan video marketing adalah trend terkini. Okay? Video marketing adalah trend untuk beberapa tahun yang akan datang. Right? So jadi anda kena belajar video marketing. Kalau anda tak belajar video marketing, perniagaan anda akan di belakang. Kalau saya tanya anda, akan most probably ramai antara anda tak buat video marketing lagi. Betul tak? Okay? And don't worry, video marketing ni ada dua. Satu, anda sebagai founder bercakap macam saya selalu buat, saya bercakap, itu video marketing lah juga. Okay? Tapi kan yang kedua adalah, I'm sure anda pernah nampak video-video yang founder dia tak ada pun dalam video tu. Tapi kan ada gambar, ada grafik, ada tulisan yang keluar. Okay, ini dipanggil slide show. Ada bunyi kan. Okay, tak semestinya anda perlu ada di dalam kamera, di depan kamera. Okay, kalau anda jenis yang tak perlu di depan kamera, anda gunakan cara yang kedua. Kami akan ajar cara kedua di mana founder tak perlu ada di depan video. Tapi pentingnya adalah video marketing. Nak tak nak sama ada di depan kamera atau tak nak dalam kamera kan, penting sangat-sangat video marketing. Okay, dan video marketing ni kan bukan hanya kat YouTube tau. Dekat YouTube ya, dekat Instagram pun ya, dekat Facebook pun ya, kat Facebook Live pun ya, dekat TikTok. Jangan risau, semua tu kan saya akan ajar anda. Okay, bagaimana nak gunakan video marketing sekarang because it's a trend. Jangan tunggu lagi 2 tahun, jangan tunggu lagi 1 tahun. By then, ramai orang buat video marketing, trend dia akan jatuh dan dia akan jadi tepu. Okay, maksudnya tepu apa tau? Macam Facebook dan Instagram sekarang. Facebook dan Instagram sekarang dah tepu dah. Okay, that's why bila ada post sesuatu, reach rendah. That's why tak ada orang like, tak ada orang share sebab dah tepu. Sebab anda tak mulakan Facebook dan Instagram 5-6 tahun lalu. Betul tak? Okay, so jangan jadi pada video marketing, anda kena mula sekarang. Anda tunggu lagi 2 tahun, setahun lagi macam tu kan, dia akan jadi tepu, anda akan di belakang balik. Facebook marketing, of course saya akan sharekan dengan anda bagaimana dapatkan lebih ramai followers, bagaimana dapatkan lebih ramai reach yang lebih tinggi, bagaimana nak letak iklan yang lebih murah lagi. And not just Facebook, media sosial. Bagaimana nak gunakan, nak faham algoritma, okay, pengiraan media sosial. Once you faham pengiraan media sosial kan, anda akan dapat reach yang lebih tinggi, followers yang lebih ramai, yang lebih targeted. Harga iklan pun akan jadi lebih rendah lagi. Anda boleh aplikasikannya dekat Facebook, dekat LinkedIn, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube dan sebagainya. So Facebook and media sosial. Okay, ingat tak tadi brand story kita yang kita hasilkan tadi, anda kena amplifykan di media sosial dan inilah cara dia. Okay, algoritma yang saya sebutkan kepada anda tadi tu, apa maksud dia kan? Maksud dia kan anda kena faham pengiraan di sebalik Facebook. Okay, and anda boleh lihat contoh kat depan anda ni kan, belah kanan ni adalah Imam Muda Ashraf, kawan saya. Alright, follow dia punya lah ramai, 600,000 followers dia di Facebook. Belah kiri adalah Facebook saya. Facebook saya separuh je daripada dia, tak glamour. 350,000 followers saya kat Facebook. Okay, followers dia 2 kali ganda lebih daripada saya. Okay, kesian, saya punya separuh daripada dia. Okay, tapi kalau anda lihat di bahagian comment, okay, ataupun di bahagian like dekat bawah tu, kenapa yang like saya punya 1,300? Walaupun followers saya separuh daripada dia. Kenapa followers dia yang 2 kali ganda daripada saya,
yang like 100 orang saja. Okay? Ini nama dia algoritma. Anda kena faham algoritma media sosial. Anda dapat lihat kan gambar lebih kurang sama je. Teks pun lebih kurang sama saja, betul tak? Tapi bila anda faham algoritma, anda dapat tingkatkan reach anda. Okay? Anda contoh, baru-baru ni kan saya duk belajar algoritma TikTok. Anda boleh lihat TikTok saya kan dalam masa 1 bulan kan views video meningkat. Okay? Sampai beratus ribu. Okay? In total berjuta-juta views dalam masa 1 bulan. Sebab apa kan? Walaupun TikTok tu masih baru untuk saya, tetapi saya faham algoritma Facebook, saya faham algoritma Instagram, saya faham algoritma LinkedIn, saya faham algoritma sebut pun dah salah, algoritma YouTube, saya aplikasikannya di TikTok. Okay? Dan katalah ada media sosial yang baru akan datang, saya akan guna algoritma yang sama. That's why you kena faham algoritma. You bukannya perlu faham nak posting apa, nak letak gambar apa dan sebagainya. Bila you faham algoritma, kat situ impact dia akan lebih tinggi. Not necessarily you ada ramai followers. Algoritma tu penting seperti mana gambar di depan anda sekarang ni. Boleh tak macam tu? Okay. Next, email marketing. Okay, yang ini saya tak payah cerita panjang sangat sebab apa kan? Anda yang online bersama saya sekarang ni, okay, most probably anda dapat email daripada saya, betul tak? Okay, macam mana saya tahu? Sebab kalau saya tak dapat email daripada anda, anda tak dapat email daripada saya, anda tak tahu mana nak tengok webinar ni. Okay, so jadikan anda kena gunakan kaedah email marketing seperti mana yang anda dapat daripada saya untuk perniagaan anda. Betul tak? Kalau anda daftar program ni kan awal pagi tadi kan, anda dapat 1 email. Kemudian 3 jam sebelum kita mula ni, anda dapat email yang kedua. Betul tak? Okay, 5 minit sebelum pukul 8.45 tadi kan, 15 minit sebelum tu kan, anda dapat email yang ketiga. Okay, bila anda dapat email ni, semua ni automated. Anda kena gunakan teknik automated email ni untuk perniagaan anda. Bayangkan kalau anda boleh aplikasikan teknik ni untuk perniagaan anda, untuk klien anda. Automatic. Bukan saya duk type email ni, tidak. Okay? Bukan Razi atau Amirul yang duk type email ni, tidak. Everything is automatic. Kita dah siap dah email ni, but dihantar secara automatic. Okay? Dan anda kena aplikasikan ni. Yang ini saya confirm, saya tahu anda tak buat lagi. Okay? Dan macam mana nak berjaya dalam perniagaan, anda kena buat apa yang anda tak buat lagi. Setuju tak macam tu? Okay? Ramai orang kata kat saya kan, dia kata, IK, saya dah buat macam-macam and then perniagaan tak berjaya. Dia teruskan saya tak yakin. Betul ke macam-macam anda buat? Cuba tanya, anda buat tak video marketing? Anda buat tak email marketing seperti ini? Anda faham tak algoritma seperti mana yang saya sebutkan tadi tu? Kan? Anda buat tak SEO? Okay? Kadang-kadang bila kita kata macam-macam, dia teruskan kita tak buat macam-macam pun. Kan? Kita rasa kita dah buat macam-macam, tapi bila saya dah tunjuk semua ni, macam-macam kita tak buat lagi. Hopefully macam itulah kan, dan program kami insyaAllah dapat membantu anda. Modul ke-9 kan, yang ni dia macam ni lah. Pemasaran affiliate dia macam dropship. Okay? Anda biasa dengan dropship kan? Okay? Anda tahu apa tu dropship? Anda jadikan perniagaan anda macam dropship. Okay, so jadi kalau anda jual ubat jerawat lah katakan, dengan pemasaran affiliate, kita tunjuk anda bagaimana nak hasilkan satu sistem di mana orang-orang boleh join program anda, orang boleh jadi ejen-ejen anda di bawah anda menggunakan sistem affiliate kan, dan mereka boleh jual produk anda. Okay, dan bila mereka jual produk anda bayar mereka commission. Okay, ini sistem berejen lah. Cuma di internet kita panggil dia sebagai sistem affiliate. Okay, secara offline anda tahu macam mana sistem berejen ni. Dah biasa banyak perniagaan kita tempatan kan buat sistem berejen ni kan. Tapi di internet kita panggil dia sistem affiliate. Dia macam ejen lah juga. Alright, itu modul ke-9. Modul ke-10, analisa. Kita akan dapat detect berapa ramai pelawat masuk laman anda, ramai orang beli ke tidak dan sebagainya kan. Kita nak lakukan analisa, kita nak tengok statistik, kita nak tengok angka, kita nak tengok data, kita nak tengok behavior pelawat-pelawat laman web anda. Kalau kita lihat kan, perniagaan kecil-kecilan selalu duk kejar-kejar sale. Setiap hari duk kejar sale, kejar pelanggan. Betul tak? Okay? Tapi perniagaan yang lebih besar, contoh AirAsia ke, Nestle ke, Coca-Cola ke, Nike dan sebagainya, mereka lakukan analisa. Mereka tengok bulan-bulan lepas, tahun-tahun lepas kan, apakah pattern dia, apakah data dia, apakah statistik dia. Dengan data statistik ni kan, mereka tahu bagaimana nak improvekan perniagaan mereka. Okay, perniagaan kecil-kecilan tak tengok data sangat. Okay, so saya akan tunjuk anda bagaimana sebenarnya nak tengok data statistik, dan with the numbers kan, anda boleh kembangkan lagi perniagaan anda. Mak Saleh kata apa tahu? Numbers never lie, betul tak? Okay, dan ini yang saya nak tunjukkan kepada anda. So analisa is about analyzing, dan kita gunakan apa yang kita analyse tu kan untuk perbaiki lagi perniagaan kita. Teknik yang menjadi kita akan gandakan, teknik yang kurang menjadi kita akan perbaiki. Okay, so ini 10 modul yang kami berikan kepada anda. But like I said, mulai sekarang ini, intake yang akan datang, intake yang insyaAllah ada rezeki anda join ni kan, ada 11 modul. Okay, tak cukup tangan saya, tambah lagi satu modul, iaitu kan Media Social 2021. Saya akan sharekan satu modul yang baru, modul terbaru, masih lagi
segar daripada ladang ni. Okay, apakah anda perlu prepare untuk 2021. Okay, and dalam perniagaan saya pun saya tengah prepare untuk 2021. Sebab apa kan, pejam celik tinggal berapa? 5 bulan lagi ya. Lagi 5 bulan saja lagi. Lebih kurang 5 bulan saja lagi dah kita nak masuk 2021. Kan? So, maka mana kita nak preparekan media sosial untuk 2021. Right? Itu modul yang baru yang anda akan dapat. So, bukan hanya 10 modul, anda dapat 11 modul in total. So, lagilah untung anda sekarang ni. Okay? So itu modul kita khusus untuk anda yang belum ada perniagaan atau anda yang dah ada perniagaan nak kembangkan lagi perniagaan anda. Okay. So of course soalan cepu emas dia kan, berapakah yuran untuk program ni? Semua nak tahu program ni. Like I said, program ni kan bukan program sehari 2 hari. Program ni adalah program 9 bulan dan ada 11 modul kesemuanya. Dan dulu program ni kan saya buat kat AEU dengan OUM, and kenapa saya ada sebutkan tadi kan kenapa kami keluar daripada AEU, kenapa kami keluar daripada OUM? Sebab harga mahal. Sebab tu kami keluar. Okay, anda boleh macam ni. Ni tak tipu. Esok hari ni kan, hari ni anda boleh call AEU, anda boleh call OUM. Anda tanya berapa harga program 9 bulan. Okay, mereka akan kata berapa tahu? RM11,000, RM12,000. Macam itulah harga program kami ketika di AEU dengan OUM. RM11,000, RM12,000. Okay, tapi that's why kami keluar, kami tak buat dengan AEU dengan OUM sebab mahal sangat dan saya fikir saya nak lebih ramai lagi join program kami. Okay, kenapa mahal? Mudah je kenapa mahal. Profit sharing. Kita sebagai perniagaan akan ambil 50%, OUM, AEU akan ambil 50%. That's why harga jadi double, 2 kali ganda bila kita buat kat universiti. Okay, so jadi ini harga program kami ketika dekat universiti dulu. Okay, lebih kurang RM10,000. Okay, RM10,000. But don't worry, jangan risau sebab tu kami tak buat dengan universiti sebab kami nak rendahkan kos kami dan bila kita rendahkan kos, savings tu kami berikan kepada anda. Okay, dalam bentuk penjimatan dan diskaun. Okay, so jadi program ini yang akan bermula beberapa hari saja lagi, right? Ketika di universiti harga dia RM10,000. Okay, ketika di universiti harga dia RM10,000. Berapa harga program ni sekarang? Okay, but sebelum tu saya nak tunjukkan ni. Kelas bersemuka harga dia RM4,500. Okay, ingat sebelum COVID-19 kelas bersemuka harga dia mahal sikit, RM4,500, and that's why satu lagi untungnya kita yang kendalikan kelas secara online sebab kita dapat reducekan lagi kos kita dan anda dapat reducekan lagi harga. Okay, so kalau kelas bersemuka, kalau sebelum COVID-19 pelajar-pelajar saya semua bayar RM4,500. Okay, and macam saya katakan, kalau anda nak upah orang buat laman web untuk anda, upah orang buat laman web pun kat situ dah harga dia lebih kurang RM3,000-4,000 untuk upah orang saja. Okay, tapi program kami harga berapa kan? Sebenarnya kan program kami harga lebih kurang macam tu saja. Kita dapat murahkan sikit sebab kelas kita secara online, anda tak perlu datang ke Over Damansara, anda pun jimat duit petrol, minyak, makan minum dan sebagainya. Kelas online berharga RM3,400. So jadikan kat situ kan boleh katakan hampir RM1,000 lagi anda dapat jimat. Okay, and jangan lupa, jangan lupa apa kan? Kelas kita ada 11 modul sekarang. Sebelum ni dekat AEU OUM, pelajar-pelajar kami ada 10 modul je. Okay, pelajar kami yang bersemuka ada 10 modul saja. Tetapi sekarang ni kami dapat cut cost kepada RM3,400. Kami tambah satu lagi modul, ada 11 modul in total. So anda yang jimat. Okay, tapi harga ini sebenarnya kan ni harga kami tak naikkan lagi. Selalunya bila kita tambah modul kami akan naikkan harga. Tapi kan so far kami tak naikkan harga lagi. So untuk dapatkan harga yang terbaik ni, make sure anda booking tempat anda. Like I said, program saya ni kan selalu penuh. Make sure anda booking dengan Amirul dan juga Razi yang dah berikan nombor phone mereka dengan anda di ruang chat tadi tu. Okay, booking dulu. Okay. Ada juga yang tanya boleh tak bayar ansuran kan? Don't worry, bayar ansuran memang ada pecahan kepada 4 bayaran kan. Anda boleh contact Razi lepas ni, WhatsApp mereka, contact mereka ataupun Amirul dan mereka akan bagi tahu anda tentang pecahan ni. Okay, so memang ada, right? So bayar ansuran boleh, nak bayar penuh pun boleh. Kalau bayar penuh dapat diskaun sedikit. Okay, pembayaran guna Mastercard boleh, guna Visa pun boleh. Okay, secara online pun boleh, right? Itu semua tentang pembayaran, tentang ansuran. Anda boleh bincang dengan Razi, dengan Amirul selepas ini. Okay, yang penting apa tahu, anda kena booking tempat anda cepat-cepat sebab program saya ni selalu penuh. Okay, itu nak bagi tahu awal-awal. Now,